Bab ke-51. Orang yang malu, maka dia menyuruh orang lain supaya bertanya. Imam Bukhari dengan isnadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, daripada Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, saya seorang yang selalu keluar air madhi. Kerana itu saya menyuruh Miqdad supaya bertanya Nabi SAW, yakni tentangnya. Miqdad pun bertanya. Maka Nabi SAW bersabda, dengan terkeluarnya air madhi, seseorang itu perlu berwudu. Bab ke-52, mengajar dan berfatwa di dalam masjid. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bahawa seseorang bangun di dalam masjid, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, dari manakah engkau menyuruh kami berihlal? Rasulullah SAW bersabda, penduduk Madinah berihlal dari Dhul Hulaifah, penduduk Syam berihlal dari Juhfah, dan penduduk Najd berihlal dari Qarn. Ibnu Umar berkata, mereka mendakwa atau mereka mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, penduduk Yaman berihlal dari Yalamlam. Ibnu Umar selalu berkata, saya tidak faham ataupun saya tidak dengar yang terakhir ini daripada sabda Rasulullah SAW. Bab ke-53, orang yang menjawab pertanyaan seseorang lebih daripada apa yang disoalnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi SAW, apakah yang boleh dipakai oleh muhrim, yakni orang yang berihram. Nabi SAW bersabda, dia tidak boleh memakai baju, serban, seluar, burnus, dan juga kain berlumur wars atau za'faran. Sekiranya dia tidak mendapati selipar, maka bolehlah dia memakai khuf. Tetapi hendaklah dipotong khuf itu sehingga di bawah buku lalinya. Itu 3 bab kita baca hari ini, dan insyaAllah sampai akhir lah ini. Bab man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Bab orang yang malu nak bertanya, maka dia suruh orang lain tanya. Sebelum pada ni, Imam Bukhari telah membuat tajuk. Tajuknya Babul Haya fil Ilm, malu dalam menuntut ilmu ataupun dalam mengajar ilmu. Itu tajuknya. Lepas tu dia mari asar Mujahid. Kita sudah bincang apa ini. Maknanya malu dalam menuntut ilmu itu tak patutlah, tak boleh. Sebab merugikan diri sendiri. Malu tu. Sifat malu, mengikut Hafiz Ibn Hajar dan Qastalani, dia kata tak bagus sifat malu ni. Bahkan tak molek, tak elok ada pada orang yang nak belajar tu. Tetapi baru ni kita sudah sebut dah, Syekhul Hind Mahmudul Hasan mengatakan tidak, bahkan malu itu tetap bagus di mana-mana pun, berdasarkan hadis al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya khairun kulluhu, berdasarkan hadis itu. Malu itu baik semuanya. Malu hanya membawa kebaikan. Kebaikan. Mana malu tu dalam bab mana pun perlu ada dan molek ada. Termasuklah dalam menuntut ilmu. Maksud malu dalam menuntut ilmu tu, yakni menjaga adab-adabnya. Menjaga adab-adabnya, baru ni kita sudah bicara dah. Hari ini
Katakanlah seseorang itu malu nak bertanya tentang sesuatu. Jadi adakah patut dia ni duduk senyap gitu, dalam keadaan dia tidak mendapat jawapan kepada persoalan dia tu? Adakah patut dia buat gitu? Molek ke dia buat gitu? Kau kena ikhtiar jalan lain, biar dapat juga soal jawapan kepada soalan dia tu. Imam Bukhari nak cerita di sini, kena buat gitulah. Kalau malu sangat ataupun merasa tak munasabah lah, nak tanya, kena tanya juga, jangan tak tanya. Cuma pilihlah jalan yang munasabah. Misalnya di sini disebutkan kalau seseorang tu malu, dia boleh suruh orang lain tanya. Boleh suruh orang lain tanya. Atau kalau dia malu misalnya nak tanya sendiri melibatkan dia tanyalah dalam bentuk pertanyaan yang umum. Mana kalau sesiapa gini-gini misalnya, padahal dia dah tidak semestinya dia kata dia sendiri, boleh begitu. Ataupun bertulis ke, bertulis ke, ya dia nak di sini kena tanya ke mana-mana pun tak boleh. Sikap malu tu menghalang kita daripada mendapat ilmu. Hak tu dia nak. Jangan sekali-kali. Sebab malu ni kadang-kadang tebal sangat, dia boleh jadi tak soal. Macam-macam lah takut kan. Takut kalau tanya tak kena ke, tak kena ke, ataupun boleh jadi cetek sangat ke, menunjukkan kita ni tak tahu sangat, boleh jadi begitu. Kita jadi berasa malu. Dengan sebab itu tak tanya. Tak apalah. Yang pentingnya kita kena cari jalan untuk dapat juga jawapan kepada soalan kita. Itu yang penting. Lepas itu Imam Bukhari buat mari di sini riwayat daripada Sayyidina Ali yang diambil oleh anaknya sendiri. Muhammad bin Al-Hanafiyah tu ialah Muhammad bin Ali lah, tetapi ia lebih terkenal dengan Al-Hanafiyah, yang ini dinisbahkan, dikaitkan dengan mak dia, ibu dia. Sebenarnya dia ni adalah Muhammad bin Ali. Lahirnya 2 tahun yang terakhir daripada pemerintahan Sayyidina Umar. Situ baru lahir. Dan dia ni dianggap sebagai anak Sayyidina Ali yang paling alim. Kalau nak kira dari segi ilmu, paling alim maknanya Muhammad bin Al-Hanafiyah ataupun Muhammad bin Ali. Setengah orang dia tidak kenal kata Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tetapi dalam kitab-kitab sahih ni ada sebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kadang-kadang bin seseorang itu dikaitkan dengan ibu dia, sebab lebih masyhur begitu. Dan kalau sebut Muhammad bin Ali, ramai sangat orang nama lagu tu kan. Jadi tidak membezakan terus. Apabila dengar tu kena tanya dulu Muhammad bin Ali mana. Tapi kalau Muhammad bin Al-Hanafiyah, dengan maksud tu tak apalah, kita kaitkan dengan ibu dia. Setengah-setengah orang yang dia taksir tu, dia kata nak lari ni Muhammad ni, jangan beri nampak sangat dia ni anak Sayyidina Ali, dia kata. Ada juga yang kata begitu, tapi kita berpendapat tidak begitulah, tapi dengan maksud tadi. Walau bagaimanapun ulama menganggap Muhammad bin Al-Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali yang paling alim. Dan dikaitkan firqah ataupun golongan Syiah Kaisaniyah ni dengan dia lah. Syiah Kaisaniyah. Syiah Kaisaniyah menganggap Muhammad bin Al-Hanafiyah ni sebagai imam. Dia tidak terima seperti Syiah lain. Syiah Zaidiyah kerana terima Imam Zaid, iaitu anak kepada Muhammad Al-Baqir. Dia tidak terima dia tidak terima Ja'far As-Sadiq. Dia adik-beradik kepada Muhammad Al-Baqir, anak kepada Ali Zainal Abidin. Dia tidak terima Muhammad Al-Baqir, tapi dia terima Zaid. Maka jadilah Syiah Zaidiyah. Pecah situ. Ini pecahan awal lagi, sebelum pada tu lagi. Yang ni dia terima Muhammad bin Al-Hanafiyah. Di antara tokoh lah, ketua yang menyeru kepada fahaman ini ialah Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, yang terkenal zalimnya itu. Terkenal dia dalam sejarah ni zalim. Mukhtar bin Abi Ubaid bunuh orang mudah-mudah gitu. Bunuh orang, tak ada apa kesalahan pun bunuh. Dialah yang menjadi kepala
kononnya dalam menuntut bela kematian Sayyidina Husain di Karbala. Tapi dia tidak terima tertib yang diterima oleh Syiah Imam 12 tu, dia tak terima. Dia terima Muhammad bin Hanafiyah. Anak ayahnya Muhammad bin Hanafiyah ni di kalangan anak Sayyidina Ali nya memang hebatlah, terkemuka. Apa yang Imam Bukhari ni buat mari hadis ni, hadis daripada Sayyidina Ali, dan diambil pula daripada anak dia. Apa? Itu Imam Bukhari dia ada tu, dia tidak saja-saja. Dia tidak saja-saja. Mungkin kalau kitab lain tidak gitu, tapi kalau Bukhari ni kena ambil kira semua. Di sini anak dia meriwayatkan daripada ayah dia Ali. Dia kata, aku ni seorang yang selalu keluar air mazi. Aku pun suruh Miqdad lah tanya Nabi SAW. Dia pun tanya. Nabi SAW kata, kena ambil air semaya lah. Maknanya kalau ada air semaya tu batal. Kena ambil air semaya. Setengah-setengah orang dia kata tidak perlu ambil air semaya. Wuduk di sini dengan makna wuduk lughawi. Wuduk lughawi ni makna guna air lah, basuh, maksudnya basuh. Apa sebab basuh tu? Sebab ia najis. Sebab ia najis, pergi ke situ. Sebab ia najis. Persoalan tadi iaitu apa yang Imam Bukhari ambil ni daripada Sayyidina Ali. Mana kira-kira kalau kita tengok baca kitab Bukhari ni molek, walaupun dia tidak sebut, itu cara Imam Bukhari, dia tak sebut dengan terang. Tapi kalau orang yang baca, yang tahu aliran pahaman ni, dia tahu Imam Bukhari ni memang dalam, dan dia tahu banyak perkara. Mana dia tahu dah ni, pada masa dia ni, bahawa Syiah tidak berpendapat begini. Sebab mengikut Syiah dalam kitab Al-Kafi dan dalam kitab Man La Yahduruhul Faqih, ini kitab hadis dia lah, mereka kata mazi ni tidak membatalkan air sembahyang, bukan najis, suci. Air mazi ni suci. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Kafi, kalau seseorang itu sembahyang, lepas tu keluar air mazi, dia meleleh sampai ke tumit, dia sebut gitulah, dengan lafaz gitulah, sampai ke tumit, pun jangan berhenti sembahyang. Sebab sembahyang tetap sah, tak batal. Sembahyang itu tak batal, sah. Itu pekoh dia lah tu. Pekoh Syiah. Imam Bukhari nak tolak tu lah, tak betul tu. Dia mau ambil gitu tu. Kalau daripada Ja'far Sadiq, Muhammad Al-Baqir, itu orang bawah lagi. Sayyidina Ali ni imam hak nombor 1. Sayyidina Ali adakah dia bagi pendapat dia sendiri? Hak tu kalau lah riwayat Syiah tu, ayat Ja'far Sadiq ke Muhammad Al-Baqir, tu anak cucu dia, ke dia ada tu. Sayyidina Ali tidak kata buat keluar pendapat dia, ketua dia, kita kata sendiri gitu dah. Dia pun ambil daripada Nabi SAW juga. Ini menunjukkan bahawa hak Syiah, hak kemudian dia menganggap Sayyidina Ali, hak dia kata tu sah, tak payah dia rujuk kepada Nabi SAW. Begitu juga imam hak kemudian ni, tak betul, salah lagu tu. Sebab apa? Imam nombor 1 ni pun tanya Nabi. Bila dia tanya Nabi, dia pakai hak tu lah. Hak dia pakai itu tak serupa dengan hak Syiah kemudian pakai, iaitu tidak najis. Kalau sembahyang pun tak batal, sembahyang tak batal, sembahyang tak batal. Itu pekoh dia. Dia nak ayatnya tak betul. Ini dakwaan saja. Ikut Sayyidina Ali, sebenarnya tidak. Cuba kita tengok riwayat ini. Sayyidina Ali suruh tanya Nabi sekarang, mana dia rujuk kepada Nabi. Yang keduanya, dia ikut Nabi SAW. Bila kita ikut ni, maknanya batal air sembahyang ataupun najis. Kalau tidak nak sembahyang, tidak nak apa yang memerlukan air sembahyang tu, kena basuh juga sebab najis. Itu pendapat Sayyidina Ali. Dia ambil daripada Nabi SAW. Kalau kita tengok sini, pendapat Sayyidina Ali tu serupa dengan kita lah. Yang kata Sayyidina Ali tu imam kepada Syiah, tak betul. Kalau Syiah tu betul-betul ikut Sayyidina Ali, dia ikut lagu ni. Sebab kita, sebab ini imam nombor 1. Banyak perkara lah yang dia tak pakainya. Hak Sayyidina Ali tak pakai. Macam mut'ah, Sayyidina Ali meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa mut'ah itu haram.
Dia tak pakai tu. Padahal dalam Bukhari ada. Imam Bukhari ambil tu daripada Sayyidina Ali tu, dia ambil. Kalau benda-benda selisih lagu ni, dia nak ceritanya imam nombor 1 Syiah pun kata mut'ah tu haram. Macam mana kamu kata mut'ah tu halal? Canggah tu. Tak boleh lagu tu. Yang sebenarnya di dalam kitab Syiah pun ada juga orang sebut tentang haram, tentang begitu-begini tu. Tapi dia tak pakai. Dia kata tu taqiyah. Sayyidina Ali taqiyah. Dia pergi ke tu. Kita kata tak patut Sayyidina Ali taqiyah. Dia tak taqiyah pun. Itu jadi balah tu. Dia dalam masalah fiqh ni banyaklah tak serupa. Banyak tak serupa. Ni hak bab suci ni. Bab suci ni dia kata dia suci. Bahkan dia ada kaedah. Dalam kaedah Syiah ni, kalau dia kata kalau seseorang tu berada di suatu tempat yang tak ada ulama kita, ini ulama Syiah lah tak ada, kita tak tahu hukum dia lagu mana, kita nak agak. Ini imam dia pesan kan dia kata tengok orang ramai buat lagu mana. Orang ramai kata lagu, orang ramai tu maksudnya ahli sunnah lah. Dia panggil amat awam. Orang ahli sunnah ni awam, tidak khusus lah. Kena tengok orang ramai buat lagu mana. Kalau orang ramai buat lagu tu, maknanya mazhab kita, cara kita sebaliknya. Misalnya kalau saat ni air mazi, ahli sunnah kata najis, batal air sembahyang. Kita je sebalik tu. Dia buat kaedah, memang dia pakai gitu. Sebab tu tak serupa sama. Dia nak pun tak serupa je. Pelik-pelik. Hak tidak praktikal pun lagu tu, kita jadi lemah juga. Misalnya kalau bulan puasa, wati dengan perempuan, wati kualik belakang, bukan apa ayah lah nak sebut, maaf lah sebut lah. Maknanya wati dubur, tak batal puasa. Tengok pelik tu, tak batal puasa. Hak perempuan tu tak ada kau satu. Tengok. Lepas tu kalau cium dengan isteri, cium sampai telan air liur dia, tak batal sebenarnya. Apa ni puasa ke apa? Itu dalam kitab besar-besar dia tu ada sebut, tak batal. Tengok. Jadi apa ajar lagu ni? Dan dia kalau dakak tengah semaya kan, dakak bini dia keluar air mazi, tak batal semaya. Apa lagu ni? Ajaran ke dia lagu ni? Kalau kita kata tidak dakak pun, buat apa yang mengalir gitu sampai ketumi air mazi tu, duk fikir ke dia dalam semaya. Orang kena tolak benda-benda lagu tu. Kalau ada pun, ni maknanya lok ikut erat lah tu sampai gitu mau. Tengok pelik ke ajaran dia. Memang lagu tu dia kata tak batal. Banyak perkara lah kalau nak sebutnya, banyak perkara. Itulah fiqh, orang panggil fiqh Ja'fari, dikaitkan dengan Imam Ja'far Shadiq. Sebenarnya tak ada kena-mengena Ja'far Shadiq tu dengan fahaman-fahaman lagu saat ni, supaya dengan Sayyidina Ali lah, tak ada kena-mengena. Jadi Imam Bukhari buat mari hak ni nak tolak tu. Itu maksud Imam Bukhari. Jadi hak demo duk kata ikut Sayyidina Ali tu bohong. Sayyidina Ali lagu ni sikap dia. Syiah sekarang ni orang panggil hadis-hadis dia tu tak ada kena-mengena dengan Nabi langsung, tak ada sebut Nabi langsung. Banyak kita kata kalau tengok kitab dia kan, 80% boleh jadi, 20% je hak dikaitkan dengan Nabi. Hak selain daripada tu hadis belaka. Ja'far Shadiq yang kata, ataupun orang kemudian lagi daripada Ja'far Shadiq, hak imam kata tu hadis dah bagi dia. Kita tidak hadis lagu tu. Sayyidina Ali pun terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat. Bapa ya Sayyidina Ali ni keluar air mazi gitu mau. Timbul pula persoalan yang lain pula. Air mazi ni dia keluar kerana naik nafsu, kerana seseorang itu syok, kita kata. Itulah keluar air mazi. Jadi Sayyidina Ali ni lagu mana? Timbul lah faham lain pula. Ni bila Sayyidina Ali dia kait banyaklah cerita Syiah. Dia kata Sayyidina Ali ni memang kuat nafsu. Orang kuat nafsu ni keluar air mazi semua lah. Keluar air mazi semua lah. Baiklah kalau kuat sangat lagi tu mau lah. Orang lain tidak gitu mau, kita kata. Bapa ya tak menikah ramai. Semasa Nabi SAW ada
semasa Fatimah isteri dia ada, dia nikah seorang tu je. Dia tak nikah ramai. Adalah pernah disebut-sebut dia nak menikah dengan anak Abu Jahal, tapi bila Nabi SAW menyatakan tak kenal tu, tak jadilah, tak jadi. Lepas pada tu dia tak ada sebut langsung, sampailah Fatimah mati barulah menikah ramai. Sedangkan orang lain menikah ramai dah sebelum pada tu. Jadi nyaya juga dia. Kita kata kalau kerana dia itu maknanya dia tak jadi nikah, Nabi SAW halal, kita kata tak patutlah. Sebab dia kuat nafsu. Dia jawab, dia kata tak, sebab Fatimah boleh lawan dia. Hak ni ada tukar Ali, hak ni ada kacik Fatimah. Tu baiklah situ cerita. Itulah dalam masyarakat kita. Dia kata gitu. Fatimah ada, kita panggil kacik Fatimah. Sayyidina Ali ada tongkat Ali. Tu khurafatnya. Mari situ lah. Jadi sama kuat. Itu asas sila, sama kuat. Jadi dengan sebab itu dia tak payah nikah lain. Dikatakan begitu. Lepas tu cerita lain banyak lagi. Dah kuat ni mula-mulanya Fatimah pun tak padai kacik Fatimah, kita kata tak padai. Dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Ni cerita Syiah. Lagu mana nak buat Sayyidina Ali ni kuat sangat nafsu. Ni dia cerita berkait dengan ni. Nabi SAW pun tanya dia kalau lepas makan dia adakah congkil gigi, guna congkil gigi ni, colek gigi tu, kayu apa? Ada Fatimah kata. Kamu ambil apa ni? Ni kemucut. Kemucut tu ambil tu kerak-kerak tu buat dia congkil gigi dengan hak tu. Jadi Fatimah pun buat gitulah. Sebab itulah ahli-ahli perubatan Yunani, dia katalah mengikut mereka, memanglah kalau rebuh kemucuk tu banyak-banyak minum boleh jadi lemah. Boleh jadi mati pucuk, boleh jadi. Kata mereka lah, wallahualam kita tidak cuba benda tu kan. Tak sedut cuba lah kalau tak tu kalau lah tu kan. Jadi bila dia bagi hak tu kan, Sayyidina Ali ni jadi sederhana. Tak apalah. Itu cerita. Yang sebetulnya tak ada semua tu. Tak ada. Sayyidina Ali ni dia ada penyakit tu. Dia ada juga penyakit kan, orang panggil besar. Besar ni bukan besar kencing. Ada besar air mani, ada besar air mazi. Ni besar mazi. Dan dia jadi penat sebab apabila dia keluar air mazi, dia mandi sampai pecah belakang dia. Ada dalam riwayat yang lain disebut pecah, sejuk kan, musim sejuk, dia nak air panas semua susah, mandi air sejuk sampai pecah belakang. Tu dia tanya ni cerita. Tu dia tanya. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, air mazi ni baru ni kita sudah sebut dah, lebih kurangnya kebanyakan ulama mengatakan air mazi memang batal air sembahyang dan najis. Boleh katakan gitulah, semua kata gitu. Imam Malik kata air mazi yang membatalkan air sembahyang ialah air mazi kerana seseorang tu bergurau dengan isteri dia. Gitu. Kerana dia naik nafsu, bergurau dengan isteri dia. Atau begitulah sebaliknya, isteri dia keluar. Hak tu je. Kalau air mazi kerana penyakit ni tak batal air sembahyang. Itu mengikut pendapat Imam Malik. Sebab nanti akan datang kita akan ada bab khusus. Hak ni bincang panjang pula lah situ. Bab keluar ni, hak mana keluar ni, hak mana yang membatalkan air sembahyang. Mengikut Imam Maliknya, iaitu yang keluar secara biasa, secara tabi'i. Kalau bukan secara tabi'i, kerana penyakit itu tidak membatalkan air sembahyang. Air kencing kau kalau biasa tu, bagi Imam Malik tak batal air sembahyang. Tak batal. Dan najis itu dimaafkan. Dimaafkan. Begitu juga kalau keluar najis, tahik lah kita kata. Begitu juga kalau tidak mengikut saluran biasa, walaupun keluar najis tak batal air sembahyang. Kalau pakai tu senang juga kan. Orang-orang sakit pakai beg tu, beg najis tu sebenarnya dia pegang dengan satu riwayat yang lain, yang disebutkan makna apabila seseorang tu mendekati isteri dia lalu keluar
air mazi. Waktu dia kait dengan waktu Nabi suruh ambil air semaya ni. Tapi jumhur ulama tidak pakai gitu. Jumhur ulama pegang dengan umum ni lah. Jadi Miqdad, Sayyidina Ali dia bukan suruh seorang kan, 2-3 orang dia suruh. Lepas tu kalau kita perhati riwayat banyak, dia sendiri pun tanya. Dia nak puas hati lah, dia sendiri tanya. Tetapi dia tidak tanya dulu tu apa sebab? Sebab dia ni kan menantu. Jadi malu juga. Itulah malu tu. Malu tu menantu nak tanya. Biasanya jadi keluar air mazi ni kerana apa nama ni, bergurau kuat sangat lah kita kata. Jadi nak tanya Nabi SAW tu malulah. Lalu dia tanya tapi dalam bentuk umum. Bagaimana kalau seseorang tu begitulah, dia keluar air mazi, gitu. Bukan tanya dia. Sebab apa ni tak sesuai lah nak tanya gitu. Itu Imam Bukhari naknya. Malu ni kena ada, tapi jangan menghalang daripada mendapat ilmu. Pandai-pandai kita lah. Kalau kita tidak pasti, tak puas hati orang tanya sendiri lah. Tapi pandai-pandai kita lah tanya tu. Tapi nak kata kerana malu kita tak tanya, tak boleh lah tu. Tu dia nak tengok Sayyidina Ali sini malu benar kan nak kira ni. Pasal dia menantu, nak tanya tok tua. Tapi dia tanya juga. Ini yang cara yang betul. Dia nak ayat tu lah. Inilah cara yang betul. Iaitu kena tanya juga. Jumhur ulama pegang bila demo ni tanya, dia tidak tanya khusus begitu. Bagaimana kalau seseorang itu mendekati isteri dia atau sebaliknya lalu keluar air mazi? Nabi pun kata, kena ambil air semaya. Tidak gitu, dia sebut tu. Bagaimana kalau orang keluar air mazi gitu secara umum? Nabi SAW kata kena ambil air semaya. Ini menunjukkan bahawa umum, tidak khusus dengan bergurau tadi tu. Air mazi yang keluar kerana bergurau di antara suami isteri, tidak khusus dengan waktu. Inilah pegangan jumhur ulama, termasuk dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain lagi. Dia pegang dengan umum lah. Jadi kok mana-mana pun terima air mazi ni najis dan kena ambil air semaya. Lepas tu kita kata, baru ni pun ada kan soalan tu, saudara kita tanya baru ni, kalau nak kiranya apabila keluar air mani ni, kira-kiranya mestilah keluar air mazi. Air mani ni apa nama ni, tak batal pula air semaya, kena mandi. Air mazi tidak kena mandi, tapi kena ambil air semaya. Jadi pelik juga tu, nampak tu kan. Dia begini, ada ketikanya seseorang tu tidak keluar air mani, air mazi saja yang keluar. Ada ketikanya seseorang tu tak keluar air mazi, keluar air mani terus. Keluar air mani tu ada juga lagu tu. Ada juga hak ni baru ni tidak sebut, baru ni tidak sebut, ni nak sebut sikit lah. Iaitu pada ketika dia bergurau senda lah dengan isteri dia atau isteri dengan suami dia, keluar, dan kedua-duanya keluar tak cara lah. Biasanya air mazi lah keluar dulu, kita kata. Lepas tu baru air mani. Jadi dalam keadaan tu dah najis, tidak kau jadi cemar, kotor, itu dimaafkan. Dalam keadaan tu dimaafkan. Ni kalau keluar air mazi saja, kita duduk saja gini keluar, maknanya kita khoya tu. Hak taksirnya hak tu lah, hak taksirnya. Sebab tu dia hikmatnya semacam menyusahkan kita supaya kita tidak khoya taksir. Tapi pada ketika kita memang duduk dengan isteri itu, tak apa pula, dimaafkan. Sebab itu sesuatu yang tabi'i, memang lagu tu. Dengan sebab itu dimaafkan. Tetapi kalau saja-saja, sebab kata tak ditunggu semaya tu, tak patut tu. Kecuali kalau sakit lain cerita dah. Kalau tidak sakit, apa yang jadi dalam semaya tu keluarnya? Mesti dia nak keluar tu kerana memikirkan perhubungan antara lelaki dengan perempuan. Mesti gitu. Dia tak akan keluar saja. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit tu lain cerita lah. Kita pun kata tak apa hak tu. Sebenarnya nak menghalang daripada mencari sebab untuk keluarnya air mazi. Gitu. Tapi ada juga di kalangan ahli sunnah ni, macam Syaukani, begitu juga ahlul hadis, setengah-setengah, bukan semua, dia bahkan
Tidak setuju dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sini skalanya dia pakai zahir. Dia dok ni serupa dengan orang ramai ni. Dia serupa dengan jumhur ulama juga. Dia kata memang najis, batal air sembahyang, kena ambil air sembahyang. Ibnu Hazm kata. Tapi Syaukani kata memanglah gitu, serupa juga, cuma najis ni setara mana, kena basuh juga benar tak kau? Dia kata tak, pada getik-getik gitu tak apa dah. Itu beza. Tapi tetap najis, cuma najis kalau kita dalam istilah Syafi'i ni najis mukhaffafah lah, najasa mukhaffafah. Begitu, najis ringan, supaya air kecil kanak-kanak lelaki kan, waktu sampai 2 tahun tu pada getik gitu. Dia kata gitu. Tapi dia pun kata najis juga, air sembahyang batal juga, cuma pada gitu tak perlu basuh. Lagi hak seterusnya panjang lagi, nanti kita jumpa bab dia lah. Pada sekat tu lah dulu. Haknya gitulah. Di sini bab zikril ilmi wal futya fil masjid. Ini bab menyebut ilmu dan fatwa di dalam masjid. Imam Bukhari buat tajuk ni nak ceritanya apabila ilmu kan, tengok saat ni lah ilmu lah tu, kena kecek benda-benda lagu tu. Kena kecek nak gana, kena kecek cara kau air mazi lah, air mani lah gitu gini. Lepas tu dalam masjid, lagu mana dalam masjid kalau mengajar nak perekah kau tu, kau patut tinggal. Lepas tu orang tak erti lagu mana. Imam Bukhari tu. Ataupun seseorang tu dia malunya sangat tinggi, malu kepada Allah Subhanahu Taala. Ni kan rumah Allah, tak kena kecek benda lagu tu, nak ayat benda lagu tu, lagu mana. Imam Bukhari nak kata tak apa. Adapun hadis yang disebutkan al-kalamu fil masjid ataupun al-hadithu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab, ataupun kama ta'kulul bahaim al-hashish, itu hadis tidak sahih. Bahkan ramai ulama mengatakan maudhu' itu hadis itu. Yang ni bercakap dalam masjid, memakan kebajikan seseorang itu seperti mana api memakan kayu api, ataupun seperti binatang memakan rumput-rumput. Itu tidak sahih. Mana tak boleh jadi alasan. Kalau ia pun, kalau kita nak pakailah maksud dia tu, maka maksud dia hak dunia lah, hak tak ada berkaitan dengan agama, dengan hukum. Kalau berkaitan dengan hukum, walaupun kita bunyi dari sekali dengar tu bunyi lucah, tak apa. Tak apa, tidak termasuk dalam hal tu, sebab ia termasuk di dalam agama, dalam bab agama, tidak termasuk dalam dunia. Ni cara kau mesyuarat lah. Nak baca lagu mana nak menego ni, nak menego ni syarikat kita ni, lagu tu bab dunia semata-mata lah. Ataupun kita nak atur permainan ni, lagu mana ni, nak atur dalam masjid, itu tak boleh lah. Tapi hadis yang sahih tak ada juga, cuma dari segi adab lah, dari segi adab. Imam Bukhari nak ceritanya semua ni boleh. Fatwa ni kemuskilan orang ni bukan dalam perkara-perkara yang sembahyang saja, berkait dengan sembahyang saja, banyak perkara lah. Termasuklah dalam perkara-perkara yang sulit akan tanya. Bila tanya tak boleh jawab kau dalam masjid, tidak boleh jawab. Boleh mengajar hak tu, boleh dengar, boleh tanya. Janganlah malu kepada Allah itu menghalang kita. Di sini nak cerita malu kepada Allah, malu kepada orang yang nak pergi buat ibadat tu, menghalang kita daripada bertanya masalah agama. Jangan, kena tanya. Dan bahagian guru tu kena rayak, tak boleh di masjid ke atau tempat-tempat tertentu menghalang dia, tak boleh. Serupa je, hukum ni serupa. Imam Bukhari buat mari hadis daripada Abdullah bin Umar. Ada seorang lelaki, dia bangun dalam masjid, dia pun kata, wahai Rasulullah, kamu nak suruh kami ni berihlal. Berihlal ni kata labbaik. Mula-mula tu tanda kita ni niat nak buat gapo, ibadat gapo. Labbaik bi hajjatin misalnya, aku sahut suruanmu mengerjakan haji. Labbaik bi umratin misalnya, labbaik bi hajjatin wa umratin misalnya. Itu ucapan ihlal orang panggil. Ihlal ni hak start mula-mula tu tanda macam niat lah.
tapi dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk ucapan menandakan kita nak buat kerja ni, nak buat kerja gapo. Haji ni haji gapo. Kalau haji ifrad, labbaika bihajjatin. Kalau haji tamattu' dua-dua sekali tu nak buat ni, jadi labbaika bihajjatin wa umratin misalnya. Kalau nak buat umrah saja, labbaika bi umratin. Itu dikatakan ihlal. Jadi nak ihlal ni dia ada tempat apa ni orang panggil miqat dia. Miqat. Miqat ni tempat mula lah. Kita kena berihram. Dan kalau nak buat apa-apa kena niat situlah. Mana tak boleh lepas pada hak tu. Kena situ ataupun sebelum pada tu tak apalah. Itu ihlal. Yang ni miqat itu dia ada dua, miqat zamani, miqat makani. Ni berkait dengan miqat makani. Yang ni tempat kita nak start buat kerja ibadat haji ke umrah tu daripada tempat mana. Situ tempat. Zaman ni masa dia, masa miqat itu. Nak buat haji tu dalam musim dia, kalau tidak dalam musim dia tak boleh. Kalau tidak dalam musim dia, itu apa panggil miqat zamani. Ni miqat makani. Jadi orang ada orang tanya, kamu nak suruh kami ni berihlal di mana? Start bermula di mana? Rasulullah SAW kata, kalau penduduk Madinah dari Dhul Hulaifah, penduduk Syam berihlal dari Juhfah, penduduk Najd berihlal dari Qarn, atau orang panggil juga Qarnul Manazil, yang ni sebelah Iraq, sebelah Gapon tu pergi daripada situlah. Ibnu Umar kata, orang-orang duduk kata Rasulullah SAW bersabda, ahlu Yaman berihlal daripada Yalamlam. Ahli Yaman, orang Yaman, ataupun dalam hadis disebutkan orang yang lalu kot tu lah. Tidak semesti dia tu orang Yaman. Macam kita, daripada tempat kita ni, kot tu lah. Dari Yalamlam. Ibnu Umar kata, ni saya tak dengar sendiri daripada Rasulullah SAW. Saya tak dengar. Tapi dia tahu. Dia tahu daripada orang lain. Dia sendiri tak dengar. Mana nak cerita di sini, sahabat ni kalau dia tidak dengar butir tu, dia akan royak. Itu amanah dia dalam penyampaian hadis. Dia akan royak. Ni dia tak dengar, tapi orang kata Nabi ada sebut gitulah. Dan memang dia tahu juga daripada orang lain, daripada mulut Nabi SAW sendiri tidak hak ni, hak lain-lain. Dia nak cerita di sini, satu orang, Ibnu Umar kata, satu orang bangun dalam masjid. Dia bertanya, tanya dalam masjid. Dalam masjid pun boleh tanya juga. Sebab apa? Kita kata kalau dalam masjid ni tanya-tanya ni jadi geger. Bila geger ni dilarang geger dalam masjid ni. Bahkan haram kalau sekiranya mengganggu orang. Hak utamanya masjid ni semaya, itu tujuannya semaya jemaah. Itulah tujuan asal masjidnya. Tetapi di samping tu hak lain-lain pun ada juga. Imam Bukhari nak cerita, walaupun hak tu hak maksud asal masjid, tetapi tidaklah menghalang masjid itu diguna untuk tujuan-tujuan lain, terutamanya untuk ilmu. Kalau untuk ilmu ni, kalau geger apa tak apa, bincang apa tak apa, tapi jangan mengganggu orang ketika semaya lah. Tak boleh mana duduk mengaji geger lagi, orang duduk semaya semua. Tak boleh lagu tu, tak betul lah. Bila sampai masa waktu semaya, kena berhentilah tak mengajar. Kalau tidak masa semaya, boleh dia nak cerita. Orang ni tanya, dia berdiri dalam masjid. Mana kira-kira berdiri tu duduk jauh lah. Kalau dekat tak payah bangun. Kiranya derah lah, geger lah. Jadi geger dalam masjid ni berkait dengan ilmu tak apa, dia nak ayat tu. Hak tak bolehnya geger tak tu kalu tu. Tu geger hak tak bolehnya dalam masjid ni. Tapi kalau geger ada maksud, iaitu berkait dengan ilmu, nak tanya fatwa, tak apa. Misalnya ni, kalau tak boleh, mesti Nabi SAW kata, nanti dulu duduk. Tak boleh dalam masjid. Tak aja dia kata gitu. Menunjukkan boleh tanya dalam masjid. Berkenaan dengan ilmu lah, ni ilmu lah. Dia nak tahu, orang tu nak tahu. Jadi ilmu ni luas. Tadi sebelum tadi Imam Bukhari sudah sebut dah, Sayyidina Ali suruh tanya kan. Katakanlah nak tanya benda lagu tu dalam masjid, boleh ke? Boleh juga. Apa lagi kalau nak tanya tentang ibadat juga, walaupun bukan berkenaan dengan sembahyang. Walaupun bukan berkenaan sembahyang, haji ni ibadat juga.
lagilah boleh. Walaupun dengan meninggikan suara, kita kata tak apa. Begitulah. Seterusnya, man ajabas sa'il bi aktsara mimma sa'alahu. Orang yang menjawab soalan orang yang bertanya dengan jawapan yang lebih daripada apa yang ditanya dia. Lagu mana? Pula. Di sini Imam Bukhari nak cerita dalam bab yang akhir ni, dalam Kitabul Ilm. Ni bab yang terakhir. Bab yang terakhir. Orang yang tanya, orang yang jawab pertanyaan dengan jawapan yang lebih daripada soalan dia. Imam Bukhari nak isyarat kepada gapo? Ni di akhir Kitabul Ilm. Mula-mula dia start Kitabul Ilm dengan doa, Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Dia kena ada doa tu. Ada doa semua. Hablana min ladunka rahmatan wa ilma, misalnya. Doa lagu tu. Tapi dalam bab ni dulu dia ada sebut itulah, mula dengan tu. Akhir ni nak jadi ilmu ni jadi bertambah lagu mana? Kena tanya. Itu Imam Bukhari nak kena tanya. Kena soal. Tak boleh tak tanya. Dan nak jadi bertambah ilmu ni lagu mana? Apabila guru tu pandai. Guru yang pandai lagu mana? Boleh jadi orang tanya lagu lain, dia akan jawab tu tidak betul-betul dari segi zahirnya menepati pertanyaan tu, tetapi ia menambahkan ilmu orang tu. Maknanya guru yang rajin lah, tidak kata tanya tak jawab, tu tak patut benar. Ataupun tanya tepat-tepat betul-betul setara tu, tak ada lebih dah. Tak boleh. Hak moleknya, kalau patut kita tambah sikit, kita tambahlah. Kalau kita berjual apa pun, kalau tambah tu sikit, lebih sikit, kau molek. Gitulah. Hak ni tambah ni tidak tak molek. Hak ni tambah ilmu ni. Jadi cara nak bertambah ilmu tu lagu mana? Kena soal. Dan kena ada jawapan. Soal jawab. Dia kena ada. Hak tu Imam Bukhari nak isyarat situlah. Nak isyarat situ. Lepas tu dia mari hadis daripada Ibnu Umar juga. Sebab apa? Ibnu Umar ni seorang yang banyak ilmu kan? Banyak ilmu, dan di kalangan sahabat dan tabi'in dia terkenal sebagai Syekhus Sahabah, maha guru di kalangan sahabat. Tok guru di kalangan sahabat. Jadi Imam Bukhari Kitabul Ilm ni dia sudahi dengan tok guru. Dia sudahi dengan tok guru. Itu Imam Bukhari ni dia seni sangat orang. Cara dia susun tu, lepas ni hak ngesut sekali. Ibnu Umar apa dia ada tu, dia tidak saja. Kita kata mungkin andaian kita saja gitu. Dah ramai tu pensyarah hadis Bukhari ni, orang cerdik-cerdik saja. Semua kata lagu tu. Semua dia kata Imam Bukhari maksud gini. Sebab tu jadi banyak syarah Bukhari ni. Tak ada kitab lain lagu tu semua. 100 lebih syarah Bukhari ni. Ada hak panjang, ada hak pendek, ada hak siap, ada hak tak ada siap. Macam-macam lah ada. Hak panjang tu kan sampai 20 jilid pun ada. Syarah Bukhari. Pasal apa? Dia duk kobek benda-benda lagu tu. Sebab apa ni hadis terakhir ni Imam Bukhari buat mari daripada Ibnu Umar. Apa-apa. Sebab dia tengok dah, kalau orang lain tidak lagu tu, tak mesti lagu tu. Kalau Bukhari ni tidak, dia ada maksud. Sebab Ibnu Umar ni syekh di kalangan sahabat. Bila syekh, patutnya kita sudah dengan dia lah. Gitu dia nak ayatnya. Jadi dia pun ambil daripada Ibnu Umar. Di situ dia ada itu dia pemalingan sanad orang panggil. Mana selain daripada dia mengambil hadis ini daripada dari perawi itu Ibnu Abi Dzib, dia ambil juga daripada Zuhri an Salim an Ibni Umar. Sanad lain. Tapi hak ni dia sebut gitulah wa aniz Zuhri, yakni Adam
selain daripada mengambil hadis ini daripada Ibnu Abi Dzib, dia mengambil juga daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar. Tak apalah. Ada satu orang tanya Nabi SAW, apakah yang boleh dipakai oleh muhrim? Apakah yang boleh dipakai oleh muhrim? Yang ni orang yang berihram, orang yang nak ihram, nak kerja haji, nak umrah tu, dia nak boleh pakai pakaian lagu mana? Itu hak tanya. Gapo dia hak boleh, dia tanya. Nabi SAW jawab, hak tak boleh. Itu cara. Ini maknanya menunjukkan tu guru pandai lah. Dia tak boleh pakai. Dia. Sepatutnya dia kata dia boleh pakai hak dia ni. Dia tak kata begitu. Namun orang tanya dalam bentuk isbat itu. Gapo yang boleh? Sepatutnya yang boleh gini-gini. Tapi dia jawab dalam bentuk nafi. Yang tidak boleh gini-gini. Bukan yang boleh. Padahal orang tanya yang boleh. Dia jawab yang tidak boleh. Jadi jawapan yang seperti ini tepat kah? Betul kah? Kena kah? Jawabnya dia bergantung kepada keadaan lah. Ada kalanya tak kena, ada kalanya kena. Macam sini lebih kena, lebih tepat ni. Kalau dia kata yang boleh, nak ayat yang boleh tu banyak, boleh tahbilan lah. Pakaian ni dia akan bertukar-tukar pula, akan semakin maju pula. Berapa banyak pakaian dulu buat daripada apa ni, kapas ya. Kemudian ni macam-macam pula bahannya buat pakaian tu. Banyaklah nak sebut tak habis. Lepas tu timbul pula kemudian hari. Dia tidak jawab gitu. Dia jawab hak tak boleh. Sebab hak tak boleh tu terhad. Begitulah cara kita kalau nak belajar, kalau nak mengapa, kalau nak mengingat, dia kena ada teknik dia. Kena ambil hak kecuali tu. Hak kecuali. Hak tu hak mudah. Goni kecuali ni. Hak kecuali. Ingat hak tu. Hak lain tu kan mudah lah. Ingat hak kecuali. Itu kaedah dia. Kalau kita nak main hafal hak tu, payah. Banyak tu. Nak ingat belaka. Sebab kita kata saat ni, kecuali Syaukani dan Ahlul Hadis. Dia kata pada genjih saja, retik saja. Kecuali hak lain tu semua lagu. Tidaklah kena basuh. Kena basuh. Tak kira lah nama gapo, tak payah sebut lah. Ramai. Sebut hak tadi. Ingat hak tu. Ni pun lagu tu. Dia tak boleh pakai baju. Tak boleh pakai serban. Tak boleh pakai seluar. Tidak boleh pakai burnus. Dan tidak boleh juga pakaian yang berlumur dengan wars ataupun za'faran. Hak tu hak tak boleh. Hak lain tak apa. Gitu. Rekah. Orang tanya tadi, apa yang boleh dipakai? Pakaian ni dalam bentuk pakai lah. Baju pakai, seluar pakai. Tapi Nabi SAW tambah sini ni. Tak boleh juga pakaian yang dilumur ataupun yang berlumur dengan wars ataupun za'faran. Itu tambah tu. Air wangi ke apa tu bukan termasuk dalam pakaian tu. Kalau nak kata pakaian, sudah ada dah sebut sebelum pada ni. Ni kain tak kira lah. Baju ke, seluar ke, bahagian bawah ke, bahagian atas ke, tak kira. Tak boleh hak dilumur dengan wars ataupun za'faran. Ataupun za'faran. Antara dua ni saja kau tak boleh. Hak lain boleh. Jadi kalau air wangi tak apa. Ada. Jadi au di sini litanwi' orang panggil. Bukan litakhyir. Atau di sini. Atau di sini bukan untuk nak pilih salah satu. Hak ni tak boleh, ataupun hak ni tak boleh juga. Sekat dua tu dah nak wayak nak pelbagai banyaklah. Yang ni hak dari jenis wangi-wangian. Tak cara. Hak ni dua jenis yang wangi ni. Wars dia ada bau wangi. Iaitu sejenis rumput yang maknanya orang proses lah daripada dia tu ambil buat air wangi. Ataupun za'faran. Za'faran lah, kita berkata za'faran juga. Ini bunga lah. Sejenis bunga dia ambil. Apa nama ni? Bulu-bulu dalam bunga. Apa ni? Mahal za'faran.
Orang putih kata saffron, saffron ambil daripada za'faran ni lah, za'faran. Itu dia ambil daripada bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris macam cotton dah, cottonun bahasa Arab, banyak alkohol, alkohol bahasa Arab. Banyaklah perkataan dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Arab asal. Termasuklah hak ni. Maksud dianya bukan apa ni, bunga ni ataupun daun ataupun rumput ni yang tak boleh khusus dengan lidah, iaitu jenis wangi-wangi yang tak boleh nak comong di pakaian kita. Lepas pada tu hak tambah lagi, fa illam yajidin na'lain, kalau dia tak ada selipar, mana selipar tu boleh lah, selipar boleh pakai, tapi dia tak payah tu rekah tu, selipar boleh pakai. Tapi kalau tak ada dia rengkah, kalau tak ada selipar, mana selipar tu boleh lah. Kalau tak ada selipar, dia kata gitu. Dia tidak kata boleh pakai selipar, tak. Kalau gitu dia jawab maknanya boleh dalam bentuk boleh jugalah. Jadi selipar ni pun boleh jugalah kalau jawab gitu. Tapi dia tak kata gitu. Dia kata kalau tak ada selipar, dalam bentuk nafi belaka. Kalau tak ada selipar, boleh pakai khuf pun. Khuf pun boleh pakai, tapi dia kena potonglah khuf tu bahagian atas dia. Khuf ni kan orang pakai di negeri musim sejuk tu. Pada musim sejuk orang pakailah khuf tu, dibuat daripada kulit, tidak semestinya daripada kulit, daripada lain-lain pun tak apa juga, tapi biasanya dulu dibuat daripada kulit. Dalam tu pakai lagi stocking, pakai lagi. Setengah-setengah tu dia pakai tu saja aja. Bulu dalam tu jadi panah lah kaki. Ataupun hak tidak bulu, macam-macam lah adanya. Khuf tu boleh, tapi kena potong khuf tu. Hak boleh kita sapu kan, iaitu yang menutupi buku lali. Yang ni biasanya khuf tu orang buat macam kasut hak tinggi tu lah, kasut hak tinggi. Mana boleh, tapi kena potong bahagian bawah buku lali tu, kena potong, biar jadi sebuah kasut tu boleh, sehingga berada di bawah paras buku lali. Potong boleh pakai, tak apa. Di sini beberapa perkara Nabi SAW cerita. Apa yang boleh dipakai oleh muhrim, di sini satu perkara dulu, iaitu banyak ni kita nak betul dulu hak penggunaan orang kita yang salah, iaitu rajin orang kita kan, dia kata tu tak leh tu, bukan muhrim dia kata. Tak leh tu, jalan sekali gitu bukan muhrim, ataupun pergi haji tak leh, bukan muhrim. Tak betul tu. Bukan muhrim ni orang yang pakai ihram tu orang panggil muhrim. Kalau hak haram nikah dengan kita tu orang panggil mahram, bukan muhrim. Hak maksud orang kita nak kata tu dia bukan muhrim dia, maksudnya bukan orang hak haram nikah lah dengan dia lah, gitu. Tak kena penggunaan muhrim tu, sepatutnya mahram. Dia kena pandai guna lah, dia kena pandai guna biar betul guna. Bapaknya kalau bahasa Inggeris kita nak betul lidah kita tu kan, dia sebut molek. Bapa yang hak Arab ni kita tak sebut betul molek, sepatutnya kena betul molek. Salah makna tu, salah makna tu, kena betul ni lah, patut kena betul laginya, sebab istilah tu tak betul. Ni berkait dengan agama. Kalau Muharram, bulan Muharram tu ejanya sama lah. Jadi kalau tak ada baris tu susah juga kalau orang hak tak erti kan, hak tak mengaji. Muharram hak tu, ataupun muhram. Kalau muhram, yang ni benda yang diharamkan, dikatakan juga muharram pun boleh juga, muhram pun boleh juga. Yang ni yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan lah, macam babi kau gapo kau arak tu yang diharamkan, itu muhram, ejanya sama. Ataupun muharram boleh juga. Tetapi kalau untuk bulan tu biasanya dia ada alif lam, al-muharram. Itu beza dia. Kalau tak ada alif lam tu, muharram tu biasanya dengan makna sesuatu yang diharamkan. Diharamkan makan kau, pakai kau, apa kau ikut tak cara lah yang diharamkan. Itu beza dia. Jadi hak tu kita kena betul lah. Banyak juga tak betul kan. Baitul Muqaddis dia kata,
Rajinlah kita dengar dalam TV ke apa, baca berita tu ke tak? Sepatutnya kena ada orang betul tu, benda-benda lagu tu. Masalahnya apa kalau bahasa Inggeris, bahasa lain kita nak betul, nak sebut molek, bahasa Perancis dah dalam hidung tu pun sebut juga dah, biar betul dah. Buat apanya? Jadi hak ni sepatutnya kenalah, kena betul. Dia kata Baitul Muqaddis, tak boleh salah tu Baitul Muqaddis tu. Kalau kita faham i'tiqad, faham makna dia dan percaya lagu tu, rosak akidah tu. Rumah yang mensucikan, mana ada rumah yang boleh mensucikan dosa kan? Tak ada. Kaabah pun tak boleh mensucikan dosa kan? Pusaka Baitul Maqdis tu. Yang betulnya Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Itu betul. Rumah yang disucikan, disebutkan sebagai rumah suci. Itu. Atau rumah tempat suci. Tempat suci. Baitul Maqdis mana tempat suci. Kalau Muqaddas mana yang disucikan. Muqaddis tak betul. Banyaklah istilah-istilah lagu ni kan, dalam penggunaan orang kita tak betul. Kena baiki. Orang muhrim, gapo dia orang muhrim? Ni muhrim boleh pakai. Nabi SAW kata dia tak boleh pakai. Ni jawab ni ala uslubil hakim orang panggil. Dalam balaghah dia panggil jawapan mengikut uslubil hakim. Tanya orang maksud nak lagu lain, dia jawab lagu lain. Sebab apa? Hak lagu lain ni lebih patut ditanya. Kalau dia betul-betul pandai, dia akan tanya lagu ni sepatutnya. Nabi SAW nak ajar pertanyaan itu tidak berapa tepat. Sebab kalau nak jawab hak tu penat lah hak tu. Sepatutnya kena tanya, gapo dia orang muhrim tak boleh pakai. Tapi dia tidak kata mu tanya tak pandai. Malu kan tu kalau dia kata lagu tu. Daripada jawapan dia tu, dia nak ayatnya sepatutnya kena tanya dalam bentuk nafi juga, seperti jawapan dia tu, gapo dia orang muhrim tak boleh pakai. Sepatutnya kena tanya gitu, baru pandai. Nabi SAW dia kira dah boleh jadi orang ni, iyalah macam-macam orang ni, boleh jadi dia tak pandai, boleh jadi dia ni tak ingat, tak nampak tu, dia tak tahu sungguh. Jadi dengan sebab itu Nabi tak katalah, tak apa. Cuma dia jawapan dia tu teguran dah tu. Nak ayat kata soalan lagu tu tidak kena, sepatutnya kena baiki soalan tu. Gitu. Jadi tidak semesti soalan ni semuanya betul kan? Tak semestinya. Sebab dengan sebab tu ada pula je baiki soalan tu. Ada pula kan yang je baiki soalan. Dia banyak lapis. Jadi sini seseorang yang Nabi SAW baiki. Dia tidak boleh pakai baju. Maknanya maksud Nabi SAW di sini daripada hak dia sebut ni, yang berjahit lah, yang dipakai di bahagian atas tubuh kita, baju yang berjahit. Dia tidak boleh pakai serban. Maknanya sesuatu yang menutupi kepala, kepiah ke, sokok ke, serban ke, tak caralah, yang menutupi kepala sebagai pakaian. Kalau dia junjung, tu pula ulama bahalah tu pula. Kalau dia junjung beg dia ke, itu masuk ni kan? Tak. Sebab itu tidak termasuk dalam pakaian tu. Dia junjung beg dia, raga dia ke misalnya, dia junjung. Adakah makna tak boleh menutup tu, tak boleh menutup dengan benda lagu tu? Tak. Ni hak tak boleh ni, pakaian, dalam bentuk pakaian. Tak caralah pakaian tu dalam bentuk tutup tu seperti tutup baju hujan kau apa, tak cara, tak boleh. Seluar tak boleh. Mana ni nak isyarat kepada bahagian bawah. Tengok jawapan dia tu kat tepak tu. Tepak tu bahagian bawah. Bahagian bawah, pakaian bahagian bawah ni seluar. Ya. Maknanya kalau tidak gitu boleh pakai seluar. Dia daripada hadis ni kita faham. Maknanya kebenaran pakai seluar tu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada pakai seluar. Jadi orang hak tak asyik pakai seluar sangat tu tak kena lah. Tepat dia kena pakai, molek lah pakai. Sebab tepat ekor kuat suku bawah tu dah. Kalau pakai kain sejuk kalah dah. Bote habis lah. Apa nama ni, naik bulu rambut tu kita kata sejuk. Jadi tengok keadaan, boleh pakai. Daripada sini dia kata dia tak boleh pakai seluar dalam keadaan tu. Dalam keadaan lain mana boleh lah. Dengan sebab itu sahabat-sahabat lebih ramai pakai seluar. Sahabat-sahabat lebih ramai pakai seluar.
Terutamanya apabila mereka bergaul dengan orang-orang Farsi. Orang-orang Farsi inilah yang memperkenalkan kepada mereka pakai seluar. Dengan sebab itulah seluar bahasa kita tu pun daripada situ juga. Dari asalnya shilwar dalam bahasa Farsi. Pergi Arab jadi sirwal. Bahasa Melayu seluar. Hak tula. Hak tula. Mana dia mari situ? Bukan bahasa Arab tu asal, tidak. Makna bahasa Arab dia terbuka, ada dia ambil daripada orang ambil daripada dia. Sepanjang masa ada terbuka. Ini bahasa yang boleh hidup lama lah kalau lagu tu. Kalau jenis taksub, tak tu kalau tak boleh. Dia kena terbuka, seluar. Tu tak boleh. Ini maknanya isyarat kepada pakaian bahagian bawah. Bila kita pakai ihram tu kan, kita pakai dua bahagian juga kain, bahagian bawah sah, bahagian atas sah, kan? Begitu. Jadi hak ni dalam keadaan biasa, orang pakai hak bahagian atas ni baju, bahagian bawah seluar. Itu hak biasanya. Walal burnus. Tidak boleh juga pakai burnus. Burnus ni apa kita kata? Anak topi. Topi baju yang bersambung dengan baju kan, di negeri-negeri sejuk tu, dia sambung selalu di tekuk dia ni. Dia tekuk baju dia sambung untuk nak tudung kepala, tudung telinga ni sejuk. Itu burnus. Hak lagu tu pun tak boleh. Burnus lagu tu pun tak boleh. Dia bukan suku macam serban tu, macam songkok tu dia. Di baju juga dilekat, sama ada di zip ke ataupun dijahit ke, tak caralah. Tak boleh. Nak pakai burnus itu tak boleh. Itu burnus. Ada juga ulama mengatakan burnus ini sejenis songkok yang tidak bersambung dengan baju ni. Songkok panjang. Tak boleh juga. Tak apalah, ke mana-mana pun tak boleh lah. Kalau songkok tu dia termasuk serban tadi lah, yang menutup kepala. Termasuk dalam waktu dah. Dan tidak boleh juga pakaian. Hak tadi tu khusus dengan lelaki. Hak tadi khusus dengan lelaki. Kalau nak kira baju, itu pun saub juga. Serban, itu pun saub juga, kain juga. Seluar, itu pun kain juga. Burnus, itu pun kain juga. Bapa Nabi SAW kata, wala sauban. Tidak boleh juga kain yang disentuh ataupun dilumurkan dengan wars ataupun za'faran. Dia sebut semula kain. Maknanya hak ni bukan khusus dengan lelaki, orang perempuan pun kena juga ni. Tak boleh juga. Yang ni pakai wangi-wangian, tak caralah pada kain ke. Kalau kita kata seluar tak boleh dah, baju tak boleh dah, jadi kain ihram tu kain kan? Kain. Jadi kain tu boleh kau nak lama? Tak boleh. Walaupun kain ihram, walaupun kain tidak berjahit dah, tak boleh. Kalau berlumuran dengan wangi-wangian ni tak boleh. Dan ini bukan khusus dengan lelaki, perempuan juga termasuk. Perempuan juga termasuk tak boleh. Lepas tu dia kata, kalau tak ada selipar, kalau tak ada selipar lah, dia tidak kata pakailah selipar, tak. Kalau tak ada selipar, boleh pakai khuf pun. Ni Nabi SAW nak kesian kita. Dia takut menyusahkan kita. Berjalan kaki ayat, kena kira tak, dia suruh tak pakai kepiah, dedahkan kepala, tak pakai baju dan sebagainya. Bahagian atas, bahagian kaki tu dia ada kelonggaran. Dia ada kelonggaran. Jadi kalau tak ada selipar tu dah moleknya. Khuf pun boleh pakai. Khuf ni yang berjahit. Maknanya kasut boleh pakai lah. Hak bawah pada buku lali tu, walaupun berjahit. Sebab khuf tu boleh. Tujuannya apa? Takut pecah kaki kita tu. Panas, kau sejuk, kau kena anak batu kau. Pecah. Jadi ini adalah syariat kita ni, sama-sama pun dia ada buah belas kasihan, rahmat, simpati kepada manusia tu dia ada sama. Misalnya kita tengok sini, itu khuf tak apa pakai, tapi kena potong lah. Nak ceritanya khuf ni bukan asalnya untuk orang guna untuk berjalan dengan guna dia. Khuf ni hak pakai di bahagian dalam kasut tu. Tapi kalau hak tidak biasa digunakan dengan secara dia saja begitu, boleh juga. Sebab apa? Ia lebih penting jaga kaki kita tu. Bukanlah kata ibadat dalam Islam ni nak suruh menyeksa ke diri. Tak ada lagu tu. Unsur menyeksakan diri tu tak ada dalam agama kita. Kalau dalam agama lain ada. Molek baru kalau berdarah-darah tu kan,
kaki berdarah, batu-batu berdarah, molek baru tanda kita sanggup apa nama ni, segala-galanya. Kita tidak gitu. Dia tak sewi jadi kotor, tak sewi jadi sakit, tak sewi jadi menyusah. Itu tak ada. Unsur menyusah tu tak ada. Apalagi menyeksa, dalam apa orang panggil ibadat ni tak ada dalam Islam. Kalau ada juga lagu tu, kena ragui lah, kena ragui. Tak ada. Usaha menyeksa kita, menyeksa binatang, walaupun sikit lah. Ada khilaf selalu ulama. Misalnya dalam bentuk syiar, syiar ini iaitu binatang yang dibawa untuk dikurbankan. Mengikut kebanyakan ulama yang sunnahnya dia kena toreh sikit, dibonggol dia tu, unta saja, bukan kambing, gapo boleh, tak boleh. Tu tak boleh, unta saja. Dia molek toreh sikit biar dia berdarah. Jadi orang pun tengok tanda. Sebagai tanda ini adalah binatang kurban, unta untuk kurban. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Nyeksa binatang, kata dia. Sikit je orang kata, sikit pun tak boleh, kata dia. Itu termasuk dalam muslah, mencederakan, mengubah bentuk asal binatang. Tengok, ada khilaf selalu. Itu binatang. Usahakan manusia lagi tak boleh, tak ada dalam ibadat lagu mana pun tak ada. Nak suruh ingat mati benar dah ni, ingat pada mahsyar dah ni, duk beripung situ. Lepas tu tak boleh pakai pakaian biasa kan. Mana tak nampak kita ni hidup dalam dunia biasa lah. Lebih menampakkan, mengingatkan kita kepada mati. Mati lagu tu lah orang pakai. Lepas tu bila bangkit esok pun lagu tu lah, ramai-ramai lagu tu lah. Tak ada kelebihan siapa pun daripada siapa, tak ada. Orang ni lebih daripada orang ni, tak ada, serupa berlaku. Itu kalau diberi pakaian. Kalau tidak telanjang bogel daripada mahsyar besok. Nak ceritanya gitu. Telanjang bogel ni tak ada. Walaupun dalam hadis ada sebut bila bangkit pada mahsyar tu ada telanjang kan, tapi tidak. Sebab itu mengaibkan manusia. Tak ada lalu. Jenis bentuk yang mengaibkan manusia, memalukan, mencabuli maruah manusia, tak ada. Lagu tu tak ada dalam Islam. Kalau ada juga orang ajar lagu tu, kena ragui. Kena ragui. Tak ada. Kecuali dalam keadaan yang perlulah, misalnya nak sunat, nak apa, mestilah kita kata kena dedah. Kalau tidak begitu, tak. Kalau tidak begitu, tidak. Cuma sekadar nak mengingatkan orang tu kepada mati, kepada pada mahsyar, cukup dah. Air wangi begitu juga. Bila jadi naik nafsu kita, jadi naik nafsu, berasa sedap, tak sewi berasa tu. Sebab orang ni kan mewah ni kan, Islam benar kan, tak apa. Kalau nak hari pakai macam-macam air wangi pun, sembuh atas, sembuh bawah, hak ni pakai air wangi lain, muka hak lain, macam-macam lah, tak apa. Biar ada ketika kita ingat. Jadi ada ketika kita ingat, kita bau tubuh kita. Yang bau lama kat lah, biar bau. Itulah hakikat kita. Yang kita nak sembunyikan, yang kita nak tutup dengan macam-macam cara tu kan, itulah hakikat kita. Belum lagi masuk dalam tanah. Hak tu lagi hakikat kita, tanah tu. Duduk bercampur dengan ulat, dengan cacing dan sebagainya. Itulah. Lagilah nak suruh ingat tu. Nak suruh ingat. Dan nak suruh berasa di hadapan Allah, tak ada siapa dia lebih, siapa dia kurang, serupa. Tak jadi, tak sah. Siapa pun kalau nak kerja haji tidak buat lagu. Walaupun dia tu raja, walaupun dia tu presiden, walaupun dia tu siapa, tak boleh. Dia kena lagu ni. Dia kena merasa sekali. Duduk ramai-ramai, serupa dengan orang ramai-ramai, pakaian serupa, tak ada beza. Ketika tu ada beza kah seorang raja dengan tidak raja? Tak ada beza. Bahkan kadang-kadang kita kata hak ni lebih layak jadi raja, comel lagi, kacok lagi, lagi kemah lagi. Ketika itu hak raja ni tak comel mana, misalnya kita kata. Jadi tak ada lah hakikat itu, benda ni sebi belaka tu. Hak orang mubuhnya rega. Pada hakikatnya rega yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu takwa. Situ dia nak ajar hak tu. Biar ada duduk situ tu sekali, dan nak mengingatkan kepada hak mana-mana mikir tu, bahawa serupa je di sisi Allah.
Yang jadi tak serupa tu amalan dia. Yang jadi tak serupa. Hakikatnya lagu ni berlaku. Dan biar tengok semua. Ada macam-macam lah ada, kita akan jumpa situ. Nak suruh mikir, kalau pemimpin nak tengok kau muka lagu ni. Orang tidak ngaji ni muka kita tahu dah. Air muka dia tu lain. Usah kau orang tidak ngaji. Orang kapur dengan orang pandai apa ada beza dah. Dia nak tengok lagu ni macam-macam begini. Ada buta huruf, ada nak tengok lagu ni. Biar mikir. Kena ubah segala-galanya. Itu tujuan hikmah haji tu panjang lah hikmah dia nya. Antaranya itulah berada di bawah buku lali tu, berada di bawah dua buku lali tu, mana kena potong khuf tu, tak boleh pakai tu. Mana dalam keadaan biasa tak boleh, kena potong. Tetapi Imam Ahmad mengatakan tak, khuf ni tak apa pakai. Hak ni Nabi SAW menganjurkan kepada yang lebih baik saja. Bukan makna wajib di sini. Potong tu tidak semesti wajib. Kalau potong jadi punah pula barang, kata dia. Idha'atul man, termasuk dalam mensia-siakan barang pula. Tak ada dalam rupa asal dia. Tak apa dia kata. Cuma hak ni Nabi SAW kata liyaqta'huma ni lebih molek, lebih baik. Kalau dia tak potong pun tak apa, kata Imam Ahmad. Itu dia. Tapi orang lain kata tak boleh. Kalau tak potong kena bayar api dia. Tak boleh. Dia kata tak apa. Selain daripada tu, Imam Bukhari buat tajuk ni kan, dan dia mari hadis ni, yang mana hadis ni jawapan tu lebih panjang daripada soalan. Jawapan lebih panjang daripada soalan. Dia nak cerita apa dia? Soal lagi, iaitu orang ni kalau Islam dia molek, Nabi kata tanda orang Islam ni bila dia Islam dia tu molek, dia tak akan buat benda yang tak ada faedah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda eloknya Islam seseorang itu, dia tidak buat benda yang tak ada faedah. Hadis tu besar tu, hadis tu besar tu. Pada waktu je kalau nak berubah hidup ni sebenarnya. Pada waktu kita boleh tanya selalu, boleh tengok kita ni betul ke tidak sebagai seorang Islam. Kalau banyak lagi dia buat benda yang tak ada faedah tu, tak sempurna lagi lah, tertudah lah, tak sempurna lagi. Kalau sempurna dia tak akan buat benda yang tak ada faedah. Imam Bukhari nak ayat sini, adakah termasuk dalam bab tak ada faedah ni? Apabila seorang guru jawab soalan lebih daripada soalan, jawapan dia lebih. Macam sini Nabi SAW ayat ni, berapa perkara ni suruh potong lah khuf itu, itu lebih lah tu daripada hak diperlukan. Adakah ini termasuk dalam sia-sia ataupun tak ada faedah? Dia nak ayat tak. Kalau dalam bab ilmu ni tambah, tidak bukan termasuk dalam tak ada faedah. Ada faedah dia. Terutamanya kalau guru tu jawab dengan jawapan yang memang kemah pula, lagilah ada faedahnya. Seperti yang kita tengok sana, banyak ilmu yang kita dapat di celah-celah tu. Ilmu yang kita dapat di celah-celah tu sebab apa? Sebab dia tambah lah tu. Sebab dia tambah. Dan hak ni tambah ni tidak apa ni kata tambah ni jadi menyusahkan. Hak tak ada faedah tak. Seperti kita kata, kalau kita pergi makan nasi, ia tambah nasi. Lepas dia molek baru kita tak si, biarlah, biar duduk situ. Apa-apanya, bukan benda berat, bukan beban, tambah. Tambah benda yang menyenangkan kita. Kita tak si, tak apa. Jangan kata apa, tapi benda tu tetap molek. Dan kita akan berasa dia sangat memuliakan kita, dia prihatin terhadap kita. Bui kain tuala lagi. Kalau tak bui pun tak apa, kain tuala. Boleh ke tak gitu? Boleh dah. Ni dia bui kain tuala misalnya. Dia bui kain selimut. Kita ada kain selimut dah, tak apalah. Hak lebih. Benda molek tu tak apa. Nak ayat. Yang menyenangkan. Ada orang kalau ada mata dah, dia orang hari batas lagi, dia tidur atas dua mata. Lagi sedap. Hak ni pun termasuk dalam lagu tu. Bukan tak ada faedah ni, ada faedah. Mungkin kepada setengah-setengah orang perlu. Kalau tidak semua orang pun.
Jadi dengan sebab itu dalam bab ilmu ni kalau tambah pun tak apa. Tidak kata tambah kan, oh jadi tak molek lah, buat kelas tambah tak. Ilmu ni supaya tambah makanan nasi, tambah banyak lagi, tambah lauk biar banyak lagi. Apa-apanya tak si makan biar makan ada nak makan, lagi baik mujur lah. Begitu dia kena duduk situ dengan ilmu baru kita dapat ilmu. Jadi maknanya bergama tu ada hirs, orang kata. Kayak Imam Syafi'i kata dia ada beberapa perkara kalau nak dapat ilmu ni, salah satunya hirs, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Tu kan Imam Syafi'i kata, dia kata akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Tu dia kata nekal. Dia nak royak orang-orang yang nak belajar ilmu ni, nekal. Dia aku akan royak dengan jelas satu persatu. Zakat, ni mana nak boleh ilmu dengan sempurna lah. Molek, cerdik nombor satu sekali. Zakat, cerdik ni hak semula jadi tu hai bui. Bukan makna orang kurang cerdik tu tak usah belajar, tak. Belajarlah. Tapi kalau hak cerdik tu lagilah. Memang sesuai benar lah. Hirsin, hirsin ni maksud. Hirsin ni maknanya kita kalau alah ke tak molek ni tomok, haloba, tak cukup, rasa tak cukup sama. Tu dia kena ada perasaan tu, jiwa tu tak cukup. Kitab ni ada, tak cukup lagi, kena ada hal lain. Kelas ni banyak dah, ngaji banyak dah, tak cukup, kena tambah lagi. Dia kena ada semangat tu. Sungguh, sungguh tu lain. Sungguh lain. Ada belanja. Kalau tak ada belanja pun tak boleh pergi jauh juga. Tak boleh pergi jauh juga. Ada belanja. Lepas tu guru pandai bimbing dengan guru. Dia kena ada kat tu. Kalau tidak habis masa banyak. Habis masa banyak. Nak dapat benda sikit pun habis masa. Ada guru, dia royak mudah je benda. Panjang masa. Dia kena lama. Tak boleh pendek-pendek mengaji 4-5 bulan nak suruh pandai lagi tak boleh. Orang ngaji bertahun-tahun. Hikmah Allah SWT beri wahyu kepada Nabi tu selama 23 tahun. Isyarat tu. Pada ngaji ni sempurna 23 tahun. Tu. Setara Nabi tu dia beri 23 tahun. Walaupun kita kata ayat Quran gitu ya, hadis gitu ya, tapi berat tu. Nak hadam. Berat tu 23 tahun. Tu ada sepenuh. Mana nak masa banyak lah. Di sini naknya haloba tu, tomok, berasa tak cukup. Nabi SAW lagi lah, dia kan umur dia terhad. Ni orang tanya ni dalam haji wada tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 dia sudah wafat. Mana dia nak benar lah, tak ada masa, tak ada. Nak benar lah kalau boleh umat dia dapat sebanyak mungkin. Jadi dia royak sebab tu ada peluang sikit dia bui lah. Bui banyak lebih daripada hak ditanya. Sebab apa? Masa kita terhad. Hak mengaji tu pun lagu tu juga. Dia pun kena fikir juga. Dia sendiri pun tak tahu juga umur sepanjang mana kan. Tu guru tu lagilah biasanya lebih tua kan. Biasanya. Jadi dia kena ada kuasa tak cukup lah. Kena cepat-cepat. Hirs. Kalau tidak terlepas masa, mati tu guru tu payah kat lah. Nak jumpa pula. Misalnya kita kata. Jadi hak tu lah dia kena ada semangat tu. Hirs. Imam Bukhari nak cerita hak tu lah. Dan ini tidak termasuk dalam sia-sia dalam bab ilmu. Ini kalau kita nak kata tomok lah, tapi bahasa kita ni tomok ni kata molek. Tomok dalam ilmu ni tak apa. Molek baru. Tidak sia-sia. Tidak baik. Bahkan bagus. Itu Imam Bukhari nak cerita di sini. Tidak termasuk dalam perkara sia-sia. Lepas pada tu seperti mana biasa kan, Imam Bukhari ni dia pelik daripada orang lain. Kalau dia start kitab dia mula-mula tu kan, dia isyarat kepada permulaan. Mesti dia ada. Kalau dia nak tutup kitab dia ni, nak habis dah kitab ilmu, lepas pada ni masuk kitabul wudu lah. Minggu depan ni insya-Allah tak ada apa-apa, kitabul wudu. Bila dah akhir satu-satu bab tu, dia akan isyarat kepada sudah. Penghabisan, tamat. Dia akan isyarat. Isyarat tu macam-macam cara dia lah. Isyarat.
Cara dia tu isyarat kepada sudah. Sudah kata apa Hafiz Ibn Hajar kata? Sudah kita tu lah, habislah cerita bab tu. Nak masuk cerita lain lah. Selesailah hak tu. Tapi Syekh Zakaria sangat bagus kalau dia kata tu. Syekh Zakaria seorang alim besar dalam hadis ni, dia kata Imam Bukhari nak isyarat kepada sudahnya riwayat kita. Isyarat kepada mati kita. Sama-sama dia bila nak sudah bab dia bagi peringatan kepada kita. Ingat kata mati. Sebab ingat mati tu dia akan menguatkan semangat seseorang. Itu motivasi yang sangat besar tu, sangat penting. Tak boleh nak lawan hak tu sebenarnya. Pada hak tu je. Tak payah dah motivasi banyak-banyak. Ingat mati. Sebab itulah Sayyidina Umar di cicing dia tulis. Dia ukir. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati menjadi penasihatmu. Cukup. Dia tulis. Ingat semua lah. Imam Bukhari nak tutup ni, dia mesti isyarat kepada mati. Bila kita nak mati kena cadang. Bila kita nak mati kita tahu tanggungjawab kita kan. Kena tahu mana cuci, mana najis, mana apa, gapo dia yang wajib, fardu ain ke atas kita. Kena tahu bab air semaya, bab akhirat ni nak sebut. Akhirat ni benda mesti kena tahu. Kalau tidak tahu hukum ni, menyesallah seksalah kita, susahlah kita. Dengan sebab itu sebelum kita mati kita kena belajar. Belajar ni kalau dalam bab agama ni kan, wuduk dulu. Sebab semaya tu paling utama. Semaya tu tidak sempurna kalau tidak ada wuduk. Wuduk dulu. Start wuduk dulu. Sebab tu dia buat kitabul wuduk. Tapi di sini dia nak ayat, ingatlah sebelum mati tu kena belajar. Sebelum mati kena bertaubat. Mati biarlah dalam keadaan baik. Itu dia nak ayat. Mana hak dia apa nama ni, isyarat kepada mati, isyarat kepada sudah tu. Misalnya kita tengok hadis ni, dia akan ambil hadis yang terakhir ataupun sebelum yang terakhir. Itu cara. Ataupun bab yang terakhir. Itu Imam Bukhari dia akan ambil situlah. Macam di sini orang menjawab soalan orang yang bertanya lebih daripada yang ditanya. Dalam tu ada dah tu. Bila kita mati kita akan disoalkan. Siapa soal? Kalau kita ni tak kemas, sungguh tak akan berani jawab lebih daripada orang tanya. Kena bersedia. Biar kita kira-kiranya kalau dia tanya sikit, kita boleh jawab banyak. Kita tak takut. Hak tu nombor satu sekali kita kena takutnya. Tanya dalam kubur tu. Tanya dalam dewan periksa tu tak apa lagi. Hak tu. Tak lulus begitu je lah. Tak lulus tak boleh naik kelas tu je lah. Tanya hak ni berat ni. Tak boleh jawab ni. Macam mana kita nak boleh jawab lebih banyak daripada hak dia tanya? Yang kita berani. Macam mana? Mesti pengetahuan kita cukup, iman kita sempurna, barulah kita berani. Ya. Situ pada dah situ. Lepas tu dia ambil lagi. Pakai pakaian muhrim. Muhrim dia kan pakai pakaian ihram tu. Putih belaka tu kan. Walaupun pakai lagu lain pun bukan tak boleh. Warna-warni pun, batik pun boleh. Tidak tak boleh. Cumanya hak lebih baik, lebih sempurna kalau pakai hak putih. Tu kan syarat kepada kain kapan tu. Kain kapan pakai lagu tu. Pakai lagu tu. Dua. Lepas tu hak pakai lagu tu duduk beri pos tepat ramai lagu tu ni mana? Mana? Pada masa. Pada masa ni bila? Lepas matilah kau lah tu. Sebab tu kena ingat mati. Imam Bukhari buat pergi situ. Kalau tak ada selipar, dia kata pun boleh. Keraklah potong. Potong. Ayat pun orang potong tekuk dia tu kan. Baru mati. Potong-potong ni isyarat kepada mati. Tu potong-potong ni isyarat kepada mati. Potong orak ni, orak nadi. Potong tekuk. Potong macam-macam. Potong tu pun dia boleh mematikan. Putuh orak tu, putuh orak ni. Putuh. Yang dah berlaku lah tu. Mati lah tu. Isyarat kepada mati. Jadi kena ingat lah. Kena ingat. Banyak tu. Banyak sini. Tu dia isyarat kepada mati. Sudah, bila potong tu kan, lah. Mati lah. Bila bangkit seksa tu, selesai di situ, habis cerita, habis. Selagi tak sampai situ, tak habis lagi kita ni. Bila selesai pada masa ni, kira-kira apa selesai, timbangan amalan apa selesai, barulah selesai. Masuk syurga kan selesai.
Selagi tak sampai situ tak selesai. Ini selepas mati semua mesti pergi situ. Pergi situ belakang. Tengok haluh dia tu. Haluh. Tak ada, sebab tu kita kata kitab lagu ni tak ada. Dalam dunia ni ulama-ulama kata tak ada lagi setakat ni, setara ni. Salah satu kitab yang ajaib. Tapi kalau kita baca dengan molek lah, ngaji molek. Kalau baca gitu tu tak nampak, tak nampak. Jadi oleh kerana masa pun tidak mengizinkan kita di sini terhad. Jadi rasanya kita berhenti setakat itulah, sudah molek dah. Habis dah bab pun. InsyaAllah minggu depan kita sambung Kitabul Wudu. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya kita pergi kepada sesi soalan. Ini kita buka pada muslimat. Dia begini. Umumnya yang disebutkan dalam hadis itu telanjang dulu. Lepas pada tu Allah SWT bagi pakaian kepada masing-masing. Antara yang diberikan mula-mula Nabi SAW. Mana orang tak ada tengok, tak ada tengok aurat dia. Nabi Ibrahim, itu yang disebutkan dalam hadis. Begitu juga orang-orang lain pun kalau dia ada amalan. Sebab tu amalan ini sebenarnya dalam Quran dia sebut pakaian. Amalan-amalan ni pakaian. Wa thiyabaka fatahhir. Kamu sucikanlah pakaian kamu. Bukan nak suruh pakaian zahir saja, amalan kamu. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan pakaian itu makna amalan. Jadi kalau kita sucikan pakaian, kita sediakan pakaian untuk kita dalam dunia ni, saya rasa Allah SWT akan bagi pada kita. Tak akan dah lah orang tengok. Jadi hak kata dah orang tengok, tak ada nak fikir malu, itu umum. Sekiranya tidak ada amalan. Kalau ada amalan cukup, orang biasa pun dalam hadis, daripada hadis-hadis kita tengok, dia tidak kata terdedah kepada orang ramai dulu. Walaupun orang tak khabar tengok tu, tapi tidak gitu. Seperti Nabi kita, Nabi Ibrahim dan lain-lain lagi diberi pakaian. Wallahu a'lam. Yang hadis tinggalkan amalan yang memberi faedah. Kerana tidak memberi faedah. Banyaklah yang tidak memberi faedah ni dari segi untuk dunia dan agama kita. Itu maksud tak ada faedah. Dunia ni kalau dalam istilah konsep Islam ni, yang ada kaitan dengan akhirat, yang ada kaitan dengan akhirat, kebaikan kita di akhirat, itu orang panggil akhirat juga, walaupun dunia pun. Jadi hak kata Nabi suruh cari dunia, suruh apa nama ni, dunia kita gatugan itu dunia yang ada kaitan dengan akhirat. Kalau dunia semata-mata, tak ada faedah lah tu. Tak ada faedah belaka. Hak ada faedah kepada kita, walaupun kita kata nego ni ada faedah, tapi kalau kita fikir semata-mata untuk dunia seperti mana orang kafir fikir, tak ada faedah. Itu memang ada faedah tu. Beribadat, sembah tu pekung ke apa tu, buat tu belaka tu, ada faedah dia kata bagi dia, tapi sebenarnya tak ada faedah. Ibadat tu apatah lagi kalau hak mene orang panggil mene ni kan, banyaklah hak mene. Hak mene ni hak tak ada faedah, main daun teruk. Kalau nak contohlah, banyaklah hak lon ni, hak banyak lon ni leka lah banyak. Nabi SAW ajar kalau main bersukan, hak ada faedah, hak dia ajar. Misalnya berenang, ada faedah tu. Kalau orang lemah boleh tolong. Tapi kalau kita pandai setara mana pun, badminton, bowling misalnya, kita ada tak? Boleh tolong orang kalau orang lemah. Tak boleh. Itu bak lah akhir suku, tak ada kena-kena. Apa faedah je? Apa faedah? Situlah hak Nabi suruh mana zaman dulu ada faedah. Naik kuda, berlomba kuda, dia berlomba. Nabi sendiri berlomba. Walaupun kita kata main, tapi ada faedah. Kalau ada faedah tak apa. Hak tak ada faedah, ibadat pun, nama ibadat pun, dapat menampung keperluan keluarga sepanjang hayat pun, tak ada faedah sebenarnya.
Gitu. Contohnya antara lain hak tadi lah. Ada banyak lagi lah hak lain-lain tu. Hak tak ada faedah, kadang-kadang memalukan. Kita kena peringatlah, terutama orang perempuan kan. Kadang-kadang ialah kita ni kan dalam dunia demokrasi ni macam-macam. Dia ada kementerian tu, kementerian ni nak memajukan hak tu juga. Dia nak tunjuk budaya Kelantan. Jadi budaya Kelantan ni pakai kembang orang sama itu. Jadi mana-mana hak luar mari ada lah hak tindak-tindak ada kembang dah. Nak tunjuk ginilah orang kita sampai dulu. Menunjukkan kebodohan kita. Nak apa? Malu lah tu. Tak payah tunjuk lah tu. Tak payah tunjuk. Tak payah dipamer, diperagakan hak tu. Inilah budaya kita dulu. Nak pergi duk ke dia? Orang tak guna dah. Memalukan, mendedahkan keaiban orang tua kita. Dulu payah pakaian kau boleh jadi juga, ataupun jahil. Yalah belaka. Benda tu tak patut disebut, tak patut dihidupkan misalnya. Tapi dari satu segi nampak ada faedah tu dia kata. Dia pun habis pitih tu juta-juta. Kementerian tu lah, kementerian ni lah. Itu ada faedah. Dia kata ada faedah. Tapi tengok dari sudut agama, ada faedah. Dosa tak ada faedah lagi mana. Walaupun nak tunjuk kat orang budaya kita, pun kita dedak aurat dah tu. Dosa tu. Hak penganjurnya pun boleh dosa, kau je buat pun boleh dosa. Boleh pitih, tak ada faedah, boleh pitih pun. Boleh pitih kita tak ada faedah. Tak ada faedah. Sebab tu kena tengok dari sudut pandangan agama. Wallahu a'lam. Kalau main bola datang kerja siap. Ya, bukan kita kata tak boleh, Semua tu permainan itu harus, termasuk dalam harus dari segi fiqhnya. Tapi orang Islam yang sempurna tadi royak tadi, bukan tidak Islam, kan? Islam yang sempurna, dia tak akan buat benda yang tak ada faedah. Sebab itulah menyesal sekian ramai orang menyesal kan, menyesal kemudian belaka. Menyesal tu buat apa? Alangkah baik kalau aku tidak berhabis masa sini-sini. Setara mana kat kesihatan yang aku dapat. Bila tua support dengan ramai-ramai juga. Kalau nak main tu pun, enggak klinik padan tu pun. Sakit orak pun tu. Tak kena kaya dia lebih sakit orak lagi. Tak main dulu. Jadi kalau untuk kesihatan. Lepas tu orang kata al-aqlus salim fil jismis salim. Dia kata hadis, bukan hadis waktu tu. Akal yang sejahtera terletak pada tubuh yang sihat itu bukan hadis waktu tu. Apa? Orang-orang hok pandai-pandai dulu dia main habis masa gitu. Cergas betul lah. Omos betul lah. Tidak kata orang lain hok main tu kan. Banyak. Kau pendek kita tengok ada. 50 tak sampai 60 pun ramai dalam ini. Nak ada. Jadi tidak, itu semua tidak menentukan. Jadi apabila kita fikir molek, kita nampaklah faedah mana? Tak ada faedah mana. Ada sebelum tu lah, baru ni oleh kerana minggu lepas ada di Beria ni Ketah ni, dan sebelum pada ni pun ada beberapa orang tanya, boleh jadi timbul sekarang ni hak ni. Jadi rasanya baik kita bagi penjelasan, iaitu berkenaan dengan cop Nabi ni, atas belakang Nabi moho orang panggil khatamun nubuwah. Sebab ada disebarkan ini. Jadi berdasarkan saya sudah cek lah, tengok dia saya bahas, tapi dia tak sebut sini, dia ada hikmah ni besar ni, kelebihan dia ni. Kalau tengok saja ni, jadi duk jual hak ni lah ni, setengah-setengah tu duk jual cop lagu ni lah, dia kata tak betul lagu ni, jual cop ni. Jadi kalau tengok hak ni pagi, selamat sampai ke petang. Kalau tengok petang, selamat sampai ke pagi. Lepas tu kalau tengok dekat akhir hayat, mati dalam iman. Sampai macam-macam dia sebut kelebihan. Semua karut semua. Tak betul. Ini disebar oleh pusat pembangunan Pondok Berhad. Dia kena bertanggungjawab sikit benda gini ni. Sepatutnya tak boleh. Jadi hak dia sebut sini, dia tulis Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abdu wa rasuluh. Di dalam bingkai gini, dalam adalah. Lepas tu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, di tepi. Jadi seseolah yang ditulis di belakang Nabi ni banyak gini mau gini. Tak ada. Hafiz Ibn Hajar, Mughta'i, Mulla Aliyul Qari, dan ramai lagi ulama-ulama lain bahas. Tak ada sabit satu pun hadis yang sahih menyebutkan gapo dia hak ditulis atas tu dengan tepat. Memang ada hak tu memang ada. Banyak hadis dalam Bukhari, Muslim ada belaka tanda tu,
tanda bahawa dia tu adalah Nabi akhir zaman. Ada tu. Tetapi dengan tepat tulisan dia tu tak ada. Kalau ada pun dalam kitab bernama Sahih Ibnu Hibban. Tetapi waktu dibantah oleh ulama-ulama. Imam Zahabi sendiri kata tak betul. Bahkan dia kata itu maudhu'. Kalau tidak maudhu' pun syadz. Setengah ulama pergi ke bawah syadz, bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dia ada sebut dalam tunya sikit Muhammad Rasulullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban. Bukan lagu ni. Belakang ni tak. Muhammad Rasulullah. Setakat tu. Hak tu pun ulama pertikaikan. Tak ada dalam riwayat yang sahih. Hak adanya riwayat dalam Nawadirul Usul Hakim Tirmizi. Jadi setengah-setengah orang kata Tirmizi meriwayatkan. Itu mengelirukan. Bukan Imam Tirmizi pengarang kitab Sunan tu dah. Hakim Tirmizi ni banyak perkara. Ulama tak puas hati dengan dia. Dalam kitab dia tu banyak perkara. Benda yang menyalahi akidah pun kadang-kadang. Jadi dengan sebab tu tak boleh pakai kitab tu. Ada sebut lagu ni dalam kitab tu. Jadi tak ada dengan tepat gapo dia yang ditulis. Cuma benda tu ada. Benda tu ada atas belakang. Cuma dalam hadis tak ada sebut gapo dia yang tertulis. Kira-kiranya sebab itulah dalam hadis tu Ibnu Hibban tu Muhammad Rasulullah lah. Itu sebenarnya ulama-ulama bahar dia kata keliru tu. Muhammad Rasulullah hak tu dicop khatam cincin Nabi tu. Hak tu bukan hak atas belakang dia tu. Hak tu betul. Memang hak tu sahih. Muhammad Rasulullah. Allah datang Muhammad Rasul Allah Muhammad. Tu. Allah datang sekali Rasul Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah. Gitu cincin dia. Jadi Allah tu duduk datang. Tertib dia. Itu betul. Tapi itu cincin, bukan atas belakang. Atas belakang tu tidak jelas. Adakah Muhammad khatamun nabiyyin ataupun khatamun nabiyyin saja ke, atau Muhammad Rasulullah ke, Muhammad abduhu wa rasuluhu macam sini ke? Tak ada. Jadi tak boleh nak pegang. Apa lagi kalau kita pegang, pegang dengan ni jadi ada kelebihan gini. Itu akidah pula tu. Akidah nak pegang dengan benda lagu ni tak boleh. Silap. Salah tu. Jadi janganlah duk jual. Kita ni pun pelik juga orang kita ni. Kadang-kadang duk jual benda-benda lagu ni. Boleh pitih, cari pitih lagu ni, tak ada pasal tu. So lagi orang kita ni jual tu lah. Air boleh jual. Air tawar jadi sebuah air Zam-Zam pula. Air ni air sudah siup. Orang ni siup. Nah. Ni wazabit ni. Orang ni siup. Setara mana dia tu? Setara mana dia? Dia tak akan jadi besar ke diri, menonjolkan diri. Koyak macam kita ni khamak benar kau. Tak ada lagu tu. Nak suruh laku tu buat lagu tu, tak ada. Dalam sunnah tak ada buat lagu tu. Salah tu buat lagu tu. Tak payahlah. Siapa-siapa boleh baca. Kita nak baca. Siapa-siapa boleh baca. Kalau dia kata dia yang baca ni, maknanya letak dia tu tahap mana. Dan dia tu rasa diri dia tu setara mana. Tak boleh main-main. Tak usah lah duk menego, duk jual sebar benda-benda lagu tu. Tak kena mengaibkan agama kita saja. Termasuklah ni itulah secara ringkas. Wallahualam. Saya Dia kira semua Nabi kan. Mama aku minta tak ustaz. Dia kata makan dah. Berkenaan dengan itu wakama tu, khasiat dia tu, itu ada. Ada. Tetapi perincian ada pula. Perincian tu ada pula. Ada yang mengatakan kalau makan dengan penuh yakin dah betul tu kurma Nabi ajwah. Kalau tidak. Ada yang mengatakan pula itu khusus dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kelebihan tu. Nak menampakkan mukjizat zaman dia tu, dia kata tu gitu. Bukan sama-sama. Jadi dia keberkatan zaman Nabi ni lain. Banyak benda yang berkat zaman dia yang tidak terdapat pada zaman lain. Jadi sesuatu yang disebutkan jenis-jenis lagu tu, kita kena tengok benda ni jenis umum ke tidak, jenis khusus. Sebab itulah ulama-ulama ramai dia kata ini khusus dengan dia. Sebenarnya keberkatan dia. Tetapi ada juga ulama yang kata siapa bila-bila tengok, uji tengoklah. Kalau tak betul, kalau kena racun, tapi jangan tebal makan dah. Racun lepas tu makan waktu jadi penawar, jangan. Kalau makan tak jadi, kita jangan menyalahkan hadis.
kita kena menyalahkan pahaman kita tu tak betul. Tapi kalau betul, tengok jadi ke tidak. Tengok, uji tengok. Benda boleh uji, benda ada. Gitu. Tapi jangan pegang, jangan duduk harap sangat. Kepada saya tak sah. Tak sah lah lagu tu. Sebab ini lebih khusus dengan zaman Nabi SAW, ataupun mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu kepada orang-orang tertentu. Dia terlalu yakin. Mungkin untuk umum jangan dipakai. Kalau nak terang sampai mati ke diri dulu, nyanyi lagu tu. Wallah. Ini semak semak apa? Tak dengar. Ya. 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 Ini dalam internet, kalau siapa-siapa masuk dalam internet, dalam YouTube kalau misalnya, dia akan jumpalah Dr. Tahir Qadiri, orang Pakistan. Dia kena beringat dia ni berilui. Tu ialah secara ringkasnya. Berilui banyak perkara yang sebelum pada ni yang saya sebutkan. Misalnya bapa yang buat perayaan di kubur ke apa, dia ambil daripada kata-kata malaikat tu. Bila tanya boleh jawab begitu gini, dia kata, malaikat kata nam kana umatil arus, tidurlah seperti tidur pengantin. Bila pengantin orang sambut lagu mana, kata dia. Bila pengantin orang sambut lagu mana, dengan bunga-bunga kan, orang hias kan. Jadi kita buat hias ni pun lagu tu. Tengok, itu pendapat dia. Tak betul tu. Siapa dia faham lagu tu? Dia nak mengesahkan perbuatan pupuk dia memang buat lagu tu. kita berbunga ada kubur. Bukan setakat tahu bunga lagu tu, buat perayaan. Macam orang nikah. Sebab dia kira dia ni orang nikah, dia masuk dalam kubur. Dia ni pengantin. Malam pertama. Dia buat gitu. Itu pendapat dia. Dia ada sebut tak boleh pakai. Banyak perkara lah, banyak perkara. Dia ni adalah apa nama ni, berilui. Dan dia sebut di zaman Nabi dulu, perempuan ni ada ahli parlimen, jadi ahli parlimen. Ada jadi pegawai. Tak betul, tak kena dia buat gitu. Kalau ahli parlimen ni nak bincang apa-apa tu, dia kena ada semua gitu ke ceritanya. Dia pandai-pandai dia buat. Tak kena tu lagu tu. Jadi sahabat tu tanya, bantah dengan Sayyidina Umar. Sesoalnya perbahasan tu dalam parlimen, itu perempuan tu semua wakilnya. Bila Sayyidina Umar kata kita kena perendahlah sikit mas kahwin ni orang perempuan tu pun kata, wa ataitum ihdahunna qintara. Qintar tu sebut banyak gitu mah boleh mas kahwin ni. Kamu macam mana? Sayyidina Umar pun kata tak apa, kalau lagu tu orang perempuan mana hebat. Jadi dia kata tu ahli parlimen. Padahal kebetulan je saja. Kalau ahli parlimen dia mesyuarat ada semua. Betul lah, tengok. Dia buat kesimpulan macam zaman Nabi tu ada ahli parlimen, wakil perempuan. Tak betul lah. Banyak perkara lah. Salih. Kena beringat. Masuk dalam internet ni macam-macam kan. Wallahu a'lam. Muslimin lagi. Ada bagi cakap marahnya sama sebenarnya lebih baik bagi anda ni kan. Kadang-kadang tadi Sayyidina Abu Bakar dia ketua Nabi dah. Ni. Menjaga mana masih baik. Siapa dia? Ya, Ahlul Bait itu dia ada beberapa istilah lah. Kalau kita nak pakai semua, hak moleknya kita pakai semua lah. Ada istilah maksud Ahlul Bait tu yakni yang haram menerima zakat. Anak cucu dia yang mengharam, bukan anak cucu dia lah, keluarga dia yang haram menerima zakat, iaitu Ali Abbas, Ali Aqil, beberapa itu.
Bani Hashim, dia sebut itu termasuk dalam Ahlul Bait juga, tapi dari sudut tu. Dari sudut lain, Ahlul Bait yang lebih khusus dalam istilah Quran, bila kata ahlul rajul, ahli bagi seseorang, itu maksudnya isteri dia. Isteri dia. Hak tu istilah Quran. Hak tepatnya. Dalam Quran boleh kata, kalau kata ahlihi, apa ni? Maksudnya isteri seseorang. Maknanya isteri dia adalah Ahlul Baitnya. Kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, dia sebut kepada apa nama ni, Jabir minna Ahlul Bait. Salman pun dia ada sebut minna Ahlul Bait, padahal dia tidak termasuk di dalam Bani Hashim ke Bani Muttalib ke siapa ke, dan bukan isteri Nabi. Dia kata Ahlul Bait juga. Jadi hak lebih tepatnya, kalau dengan makna umum, maksudnya Ahlul Bait ni iaitu pengikut Nabi, umat Nabi yang soleh, yang mengikut sunnah dia dengan betul. Itulah pendapat Imam Malik. Sebab kalau tidak, macam mana sahabat dia kata Ahlul Bait? Sedangkan dia bukan tak boleh terima zakat, bukan tak boleh makan zakat, dia kata Ahlul Bait juga. Salman minna Ahlul Bait, kata dia. Jabir, dia kata bukan seorang lah, dia kata gitu, sebagai Ahlul Bait. Sedangkan mereka itu bukan tak boleh menerima zakat, dan bukan termasuk dalam anak cucu Muttalib ke gapo ke, tak ada. Jadi kalau kita pakai hak tu, makna lebih sesuai. Keluarga Nabi ni ialah umat dia yang soleh, yang mengikut sunnah dia, mengikut ajaran Islam yang betul. Itulah Ahlul Bait. Istilah yang umum. Dia ada pula istilah yang lain. Syiah pula kata Ahlul Bait ni orang ni. Misalnya anak Sayyidina Ali bukan semua Ahlul Bait. Anak Sayyidina Ali Hasan Husain saja. Lepas pada tu anak cucu Hasan ni tidak Ahlul Bait. Anak cucu Husain pun bukan semua Ahlul Bait. Ni orang-orang tertentu. Itu Ahlul Bait. Itu tak betul. Itu sempit sangat. Itu sempit sangat. Macam-macam lah istilah Ahlul Bait. Tapi yang moleknya, kalau kita perhati, sebab dalam Quran pun disebutkan, kalau semata-mata keturunan kan, apa ni, Nabi Nuh kan minta anak dia tu nak tergelar tu kan, Tuhan marah. Tuhan tegur dia. Dia kata innahu laysa min ahlik, dia bukan ahli kamu. Innahu amalun ghairu salih, amalan dia tak betul. Ini berdasarkan bukan ahli, padahal memang anak dia. Dalam Quran kata tidak ahli, maknanya tidak Ahlul Bait lah. Bapa tidak Ahlul Bait? Sebab amalan dia tu tidak molek. Sebab tu tepat Imam Malik kata, yang ni yang mengikut Nabi dan beramal soleh daripada umat dia, hak tu ahlu dia, Ahlul Bait dalam arti yang umum. Tapi kalau dalam arti tak boleh terima zakat tadi, ada lah seperti yang sebut dalam hadis tadi. Hak tu pun betul juga. Ahli dengan makna isteri dia, betul juga. Jadi Nabi SAW guna perkataan ini untuk beberapa perkara di tempat masing-masing. Allah. Ustaz, saya tanya tentang satu hadis yang daripada Imam Muslim. Hadis dia, Habul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Jadi aswaquha tu bahasa-bahasanya tu dirujuk pada macam dekat sekarang ni, bahasa-bahasa di market-market ke atau seberaya ke yang menyebabkan Allah Ta'ala benci tempat. Itu dari segi kebiasaannya lah, tempat yang tidak terkawal. Masjid ni terkawal, dia ada adab-adab dia. Jadi makna kalau orang Islam, orang kafir tidak dibenarkan masuk kan, mengikut setengah-setengah ulama, tak sukalu tak boleh lah. Orang Islam pun masuk tu dia ada adab dia. Tak boleh nak geger, bising ke apa, tak boleh cakap apa ni, hal dunia. Memanglah itu orang Islam pun ada jaga. Tapi kalau di Kedah ni ada keperaturan macam tu, tempat suci gitu, kalau dia buat suci macam masjid, susah pula kan nak kerja. Dan biasanya di situ banyak berlaku penipuan, macam-macam di pasar tu. Mana terbuka sangat. Dari segi itulah makna dikatakan yang tidak baik tu dari sudut itu. Tapi kalaulah pasar itu pasar yang baik, tidak termasuk dalam ini. Dia sebut secara umum. Secara umum kira-kiranya di mana-mana pun begitulah. Pasar adalah tempat yang paling terdedah kepada keburukan. Dan maknanya orang boleh jadi buat macam-macam yang tidak baik lah, macam tadi lah, menipu ke ataupun
buat benda haram ke, di pasar tu jual benda haram, macam-macam lah. Yang tidak boleh lah. Mana kalau kerajaan tidak benar, misalnya kerajaan Islam tidak benar, tak boleh juga walaupun benda tu halal, ke mana pasaran gelap lah kita kata. Boleh berlaku juga. Itu pun tak boleh, macam-macam bentuk, banyak sangat. Boleh jadi orang leka duduk main di situ, benda-benda yang lalai yang tidak dibuat di dalam masjid. Nak banding antara masjid dengan pasar tu. Bukan makna dua tempat ni, pasar tu saja tempat tak moleknya, tidak. Boleh jadi tempat lain yang lebih tidak baik. Kalau pasar tu jaga hukum Islam, mana pasar tu tempat rahmat juga. Jadi maksud dia yang tidak baik. Begitu. Allah. Muslimat kata jelas. Ni dah. Tak ada hadis itu, tak ada. Bahkan Ahlul Bait pun, kalau kita terima anak cucu Nabi lah, maksud Ahlul Bait itu, dia pun seperti orang lain juga, bukan maksum, terdedah kepada maksiat dan dosa, boleh berlaku. Awak sebut tadi, kalau maksudnya menghina Ahlul Bait, tidak khusus dengan Ahlul Bait, menghina orang Islam pun, orang Islam lain, awak tidak Ahlul Bait pun, akan dihukum oleh Allah SWT juga. Apalagi kalau menghina memang betul anak cucu Nabi yang memang baik, lagilah kita kata. Kalau orang Islam biasa pun memang tak boleh, salah dan akan dihukum, apalagi anak cucu Nabi. Lepas tu berkenaan dengan nama Syarifah Said apa tu, itu berdasarkan turun-temurun yang diterima oleh dia lah. Dan kita tidak dapat mengesahkan sebab dalam sejarah ni macam-macam hak nama Said Syarifah ni pun. Bukan kita nak mengata tidak, kalau tidak lah maknanya jangan terasa pula, jangan terasa nak cerita hak dalam sejarah ni banyak macam-macam berlaku. Kadang-kadang dia nak menaikkan kedudukan dia, nak mengambil tempat di hati orang ramai di dalam satu-satu masyarakat tu. Dia mari daripada luar negeri, daripada Arab tu, dia bukan semuanya baik, dia mengaku dia ni anak cucu Nabi, orang lebih memuliakan dia. Daripada situ tu kat start gitu. Seperti orang kita lah, kadang-kadang uang ni, tak ada uang pun, tapi Ada uang. panggil, mungkin dia panggil orang kita kan tanya, panggil uang, dia jawab. Start situ je asalnya, lepas tu tak jadi uang habis pakai anak cucu dia. Tidak semestinya dia tu berapa ramai lagu tu. Jadi kita tidak dapat pastikan hal ni. Kalau dia yakin, dia kena kemukakan. Dia ada dalam ilmu Islam ni, dia ada kitab ansab, orang panggil nasab. Ni kena banyak nasab dia sampai ke mana. Kalau dia sungguh lah, dia kena jaga lah. Banyak perkara lah tak boleh. Antaranya zakat tak boleh terima. Apa dia kena jaga adab dia molek, biar padan lah dia tu dengan keturunan Nabi SAW kan ni. Biar padan lah, kena jaga molek lah. Tapi kalau tidak betul, dosa besar. Apa ni, dalam hadis ada disebut sesiapa yang mengaitkan dirinya dengan seseorang padahal dia bukan daripada keturunan tu, laknat Allah ke atas dia. Tak boleh main-main. Tak boleh. Kalau kita tak pasti hak moleknya, tak sah lah. Tak sah. Jadi kalau kita pasti, tak apa. Nak jaga keturunan tak apa. Dari segi Islam tidak dilarang nak jaga keturunan tu, tak apa. Tapi kalau tidak pasti, takut termasuk dalam hal tu. Kalau kita boleh pun, apa sangat kelebihannya? Tidaklah semata-mata bergantung pada keturunan tu. Tuhan nak kira apa dosa pahala apa tidak. Tidak berdosa kalau buat salah. Kalau buat pahala, buat kebajikan, boleh pahala lebih daripada orang lain. Tak ada kena-mengena tu dengan keturunan saat ni. Lebih baiklah kita ambil jalan, jaga tu. Takut-takut termasuk dalam hak sani. Kalau di kalangan Syiah, kalau muta'ah, boleh anak tu, anak dia panggil sayyid juga. Mana kan lagu tu. Jadi dia nak ayatnya
hak patut orang panggil anak cucu Nabi ni patut orang lagu tu anak zina. Cara dia menyindir tu halus, tapi dia tidak kata secara langsung. Dia panggil Syed juga, dia hukum Syed juga, anak petuah tu. Jadi kalau hak mari sini ni masa kata-kata di tempat kita, daripada puak-puak tu, begitulah asalnya. Jadi kita tak tahu hak sebenar. Keadaannya lebih baik bercermat lah dalam perkara ni. Tak boleh bermudah-mudah. Sebab apa? Islam ni dia tidak lebih kerana keturunan, kerana bangsa, kerana bakar. Tak ada. Dia tak tengok situ. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin ala ajami, dan seterusnya hadis, illa bittaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab daripada orang Ajam, melainkan dengan takwa. Begitu juga bangsa ni nak lebih daripada bangsa lain, tak ada. Takwa. Gitulah kesimpulan. Keutamaan tak ada sekarang ni, tak ada. Tak ada. Boleh jadilah kalau nak pakai pendapat awak kata al-a'immatu min Quraisy, bila memimpin jadi khalifah ni kena ada dia. Tapi orang tak pakai dah tu, tak pakai. Bukan gitu maksud dia. Tak ada kelebihan. Cumanya orang duduk sebutlah macam-macam ni benda, macam-macam kita dengar khurafat ni. Dia kata anak cucu Nabi ni istimewa, bau dia tu pun satu macam, ada wangi kata. Tak ada lah. Serupa ramai-ramai. Ketiak tu baru busuk juga. Sepatutlah je. Kena gosok gigi, kalau tidak jadi cuci dengan sendiri. Tak ada. Kena gosok, serupa je. Tu kelebihan yang disebut tu. Bau dia pun satu macam. Kalau kita siung dia tu boleh pahala macam-macam. Itu tak betul tu. Tak ada lah sebenarnya kelebihan yang boleh disebut dari segi agama. Tak ada. Allah. Ya, saya sangat siap mengingatkan. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan berkuliah di sini juga 4 bulan. Dan ada maklumat untuk kawan dari semua pada salah-salah ada kuasa kita atau ada satu musibah yang mana rumahnya telah terbakar pada hari Khamis ini, dan 2 daripada cucunya telah meninggal dunia. Maka kata untuk laporan dalam akhbar tadi dia televisyen di Jalan Bayan. Di Jalan Bayan, Lorong Cicak Jalan Bayan. Jadi siapa yang nak rumah mereka mereka di dalam beg mereka. Dan untuk akhirnya kita masih membuka lagi